Tiba-tiba dia padam pula. Okey tuan-tuan, baik. Sorry, tadi ada sikit technical problem. Saya punya lupa nak tutup button share tu. Okey, baik tuan-tuan, siapa-siapa yang masuk, saya baru nak buka Facebook ni. Sebenarnya baru nak buka Facebook ni. Baru nak buka Facebook, nak tengok balik audio semua. Alright, audionya clear. Baik tuan-tuan, jangan lupa bagi mereka yang dah masuk 6 orang yang dah pun bersama, ya, Azlina Romli. Waalaikumsalam cikgu dan juga tim pencerita. Waalaikumsalam Azlina Romli. Baik. Bagi mereka yang dah pun masuk, sila bantu saya. Kita nak ramai-ramai malam ni. Malam ni topik dia best. Malam ni topik dia panas. Panas meletup, kau memang debum. Jom. Kita minta tolong sikit je. Tolong tekan butang share. Tolong tekan butang share, nak ajak ramai-ramai. Malam ni best topik ni. Topik ni panas. Topik dia pasti mengujakan. Topiknya pasti menarik. Dan topiknya pasti best. Nak sembang pasal COVID. Malam ni no more COVID. Saya malam ni tak mau sentuh langsung pasal COVID. Malam ni saya nak sembang pasal media sosial. Saya nak ramai-ramai masuk. Jom kita panggil kawan-kawan kita yang lain. Korang tekan butang share, nak ajak diorang tu masuk supaya kita dapat ramai orang dapat berkongsi apakah yang nak dikongsikan oleh panel saya pada malam ni, iaitu Tuan Kamal Effendi, seorang penganalisis jenayah. Apa dia? T-shirt tadi. T-shirt G-Shock. Tadi kelang kabut. Tadi saya sibuk dengan jual jam G-Shock. Lepas tu terlajak time sekejap, tapi tak apa, Tuan Kamal kita masih lagi bersama dengan kita pada malam ni. Tapi saya minta tolong, saya nak tunggu cecah 100 orang baru sedap sembang. So korang tolong tekan butang share, nak ajak ramai-ramai masuk. Share dekat grup WhatsApp, share dekat grup Telegram, share dekat grup Facebook, share dekat page, share dekat apa benda saja pun korang share lah. Nak bagi kita malam ni dapat benda yang bermanfaat. Tuan-tuan, bila sembang pasal tajuk malam ni tuan, tajuk malam ni best. Sebab apa? Sebab tajuk malam ni dia berkisar tentang orang yang selalu share dekat Facebook. Macam saya lah. Saya ni selalu buat live. Hari-hari saya buat live. Tak pernah tak buat live. Kadang-kadang tak buat live pun sebab ada technical problem. Macam minggu ni korang faham, minggu ni saya langsung tak ada live. Bermula Isnin sampai hari Rabu. Sebab apa? Hari Isnin saya ada masalah technical disebabkan oleh panel saya tak dapat nak bersama. Hari kedua saya penat gila sebab saya shoot wedding. Saya ambil gambar kahwin dekat Janda Baik. Nampak tak? Masih lagi shoot wedding. Penat tuan-tuan shoot wedding ni. Daripada make up sampai ke habis. Penat. Lepas tu hari Rabu semalam patutnya bersama dengan Dr. Rubiah K. Hamzah. Hari Selasa, Dr. Rubiah K. Hamzah dia pula kena food poisoning. Jadi hari ni hari Khamis malam Jumaat, mujurlah Tuan Kamal Effendi tak mengecewakan kita. Tuan Kamal Effendi masuk bersama dengan saya malam ni tuan-tuan. Tajuk hari ni best. Sebab apa? Saya ni antara orang yang memang setiap masa duk buat live. Bercerita macam-macam benda. Kadang-kadang ada yang komen negatif, ada yang komen positif, ada yang hentam, ada yang kutuk, ada yang maki, ada yang kritik, ada yang bagi maki hamun, ada yang kutuk saya kau-kau. Maka saya kadang-kadang sentap gila bang. Aku geram. Tak guna dia orang ni. Kadang-kadang rasa nak saman pun dia. Kadang-kadang rasa macam nak delete account dia. Bukan delete account. Rasa nak block account dia. Rasa macam, aku kadang-kadang rasa macam menyampah. Dah malas nak buat live. Sebab apa? Sebab duk kena kutuk ni. Duk kena kutuk. Kena hentam gila-gila bang. Kena hentam tahap maksimum kadang-kadang tu. Sampai kan ada yang kata, saya pernah buat satu video YouTube tuan-tuan. Video tu pasal ubat COVID-19. Saya cerita pasal ubat COVID-19 ni tak ada. Tak wujud ubat COVID-19. Tujuan kita baik. Nak bagi tahu pada orang supaya sebenarnya ubat tak ada. Jadi jagalah diri. Jadi bila kena masuk ubat, memang tak ada rawatan. Tapi orang salah tafsir. Orang kata saya ni nak bagi tahu pada orang, jangan risau, jangan takut. Memang siapa kena COVID tak ada ubat pun, tak ada rawatan pun. Lepas dia 14 hari boleh keluar. So apa nak risau? Boleh baik sendiri. Ada yang kata saya ni menyusahkan kementerian buat video macam tu, mengganggu kementerian punya kempen. Dia orang hentam kau-kau. Ada yang kata dia ni tak guna punya orang. Macam-macam saya kena. Kalau nak ikut hati malas lah nak buat live. Malas lah nak buat semua ni. Sebab apa? Asyik kena hentam. Jadi tuan-tuan, untuk malam ni tuan-tuan, saya nak panggil minggu lepas best. Minggu lepas daripada sejam sampai 2 jam sembang dengan Tuan Kamal Effendi kita. Sebab apa? Minggu lepas topik best. Minggu lepas topik pasal rogol. Minggu ni pun best. Tuan Kamal nak cerita pasal engkau yang tulis, engkau yang post, engkau yang up video. Lepas tu engkau sentap. Engkau sentap bagai bila kata orang kritik engkau, orang komen engkau. Engkau apa hal? Kan?
Jangan, kalau kau tak boleh kena kritik, jangan buat video live lah. Jangan buat video live lah. Engkau kena kuat lah kan. Betul tak? Tuan-tuan, sekejap saya petik 2-3 komen dulu sebelum saya panggil apa nama Tuan Kamal. Nur Azina Romli, saya selalu block aja, tak mau semak-semak kepala. Betul, ramai orang dia block aja. Saya pun kerap block. Saya tengok komen yang tak sehaluan dengan saya block. Apa kau ni? Nak semua orang kau je. Nak semua yang sokong kau je. Tak sokong aku block. Tak sokong kau pergi belah. Kan? Betul tak? Saya selalu block aja. Salam Tuan Kamal. Ni Puan Sarah kata, tak apa cikgu, doakan yang baik-baik aja. Doa tu memang doa. Kadang-kadang tak larat doa. Kadang-kadang tu rasa macam aku nak pergi tikam ni doang ni. Kan? Okey, baik. Siapa lagi ni? Waalaikumsalam kepada Kerongsong di Sedut. 8 biji jam. Baik, Assalamualaikum cikgu. Baju dah sampai. Alhamdulillah Kilawati. Pak Cik Kamal Effendi. Pak Cik kau panggil dia, kesian dia. Lepas tu Pak Cik kau panggil dia. Muka muda lah korang ni, apa lah. Tak pandai menilai. Tak apalah, saya malas. Ini komen yang apa nama yang memalukan ni. Engkau kata Pak Cik Kamal Effendi. Abang Kamal Effendi, tolong komen sikit bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia panggil Pak Cik bang. Macam mana ni? Aku malam ni aku nak buat 10 minit je. 10 minit je. Tadi dia kecam ke, kritik ke, komen tu? Ke kau yang hantar sendiri? Baik kau beritahu. Saya petik balik. Mana dia ni? Saya baca balik. Dia kata mana tu dia hilang dah. Hilang dah. Dia delete. Dia delete komen. Lah ada. Tu dia kawan kata kita Bujang Kilang. Pak Cik Kamal Effendi. Ini satu penghinaan ke apa ni? Tak adalah. Ini jazz, dia kata. In the jazz. Kawan-kawan kan. Kita tak ada masalah yang tu kan. Lagipun dia hidup dia malang selalu. Kau kena ingat hidup dia malang. Kawan dia kena scam apa semua. Jadi kita jangan tambah beban di dada dia. Ni aku cakap ni, komen ke kritik ke maklum balas ni. Ini satu hujah. Hujah. Okay, sekejap lagi rakan Subahat, Afarul pula masuk. Ya. Ada tu, dah masuk dah ni. Air teh dah masuk tu. Air teh minggu lepas dah claim belum? Buku dia pun dia tak hantar, cerita sembang lebih kan. Tak bagi alamat. Macam mana nak hantar? Dah. Kau tulis je situ nama aku, insyaAllah sampai. Ini seorang lagi perasan. Saya rasa kalau saya buh nama Tok T pun belum sure sampai lah. Sampai pejabat pos, belum tentu sampai rumah lah. Kan. Itu dia. Dia nampak ni bang. Waalaikumsalam. Nampak berisi pula masa live. Ini dah kira body shaming ni. Body shaming ni. Tak, kau kalau gemuk ngaku je lah yang kau body shaming. Kenapa? Ini body shaming ni. Saya tak puas hati ni. Kau tengok belakang tu, ikon belakang tu kan. Dia sengih kan. Sengih maknanya dia kias. Oh, berkias lah. Dia mengusik. Oh, okey. Kan. Tu makna ngusik tu kan. Maksudnya kalau kita mendapat komen kena pandang juga lah pada ikon-ikon tu. Kena ambil kira tu daing weh. Kau jangan main bugis tu. Okey, daing kan. Nampak berisi pula masa live. Dia sebenarnya bukan dia berisi. Dia masalah kamera dia mahal. Sebab itulah dia nampak jelas, nampak besar. Dia nampak besar. Kan? Yeah. Saya kalau dekat depan sini nampak besar juga. Tapi bila belakang nampak halus je kan. Berat aku pun kurang. Kalau depan ni macam 80, 74, 72, 58. Nampak? Sama kan? Itu sebab ambil gambar jauh kan. Oh, betul lah. Sebab lens. Okey, hari ni punya topik pasal itulah apa nama kritis apa nama semua tu. Baling batu sembunyi tangan. Apa sebenarnya maksud kepada tajuk hari ni tu? Kang, kalau aku komen apa yang kau cakap kau marah kan. Kalau dah baling batu sembunyi tangan tu dia sangat directnya kan. Kadang-kadang macam ni. Ada orang yang dia gunakan dunia cyber ni untuk bully orang tetapi menggunakan identiti palsu misalnya. Okay, ada pula yang akan menggunakan proxy. Right? Betul. Sebab kalau dalam dunia luar ni, kalau kat luar ni kita interaksinya fight betul-betul depan-depan bercakap semua. Tetapi bila sampai ke generasi alpha daripada X ke Y ke Z ke alpha ni dia interaksi kemanusiaan tu dah kurang yang sebenar. Jadi dia guna digital aja, guna ruang cyber. Jadi bila ruang cyber ni digunakan untuk bagi tujuan yang tertentu ni, maka pada masa itulah yang jadi ini. Kadang-kadang kau tengok sendirilah kan. Aku kalau orang hantar friend request kan, gambar bunga, gambar kucing kan.
gambar, kalau gambar kongkang, gambar ungka, aku okey. Tapi Okey. gambar okey. Okey. Saya tak boleh. Eh, Oh, tak boleh. boleh, Takut Habib. lah. Tak berani. Dia orang tak gentle. Tak gentle dia orang tu. Tak gentle. Pakai Kan? gambar sendiri lah. Jadi sebenarnya jadi aku kalau orang tahu gambar muka sendiri kan, aku terima je. Tapi kalau gambar bunga, kucing, kongkang kan, tenuk apa ni, minta maaf lah kan. Pasal apa? Sebab mungkin dia malu ke apa semua, tapi tak ada sebab lah kan. Cuma kita tak nak dalam keadaan-keadaan tertentu tu. Bukan aku tengok orang, engkau pun aku accept kan, friend request kau. Ada? Mana ada? Ada, engkau bukan handsome tapi aku accept. Aku bukan gunakan kategori handsome ke apa semua. Body Faham? shaming. Body shaming. Body shaming. Lah, Body shaming. aku body cakap shaming. engkau bukan handsome, kau nak aku cakap Saya rekod ni. Saya rekod ni benda ni. Boleh tak bawa apa. ke tengah ni. Bahasa aku cakap kau kurang handsome, aku tak cakap kau hodoh. Aku cakap kau kurang handsome. Tapi kalau kau suka aku cakap kau hodoh, aku terima aja seadanya. Okay? Okey. Pilihan perkataan. Jadi barang batu sembunyi tangan ni banyak berlaku sekarang ni bila kita menggunakan ruang cyber digital untuk berinteraksi sama sendiri ya. Ada kalanya benda-benda ni nampak nyata, ada kalanya dalam bentuk kias, ada kalanya dalam bentuk berbalas-balas pantun ya. Jadi semua itu yang kadang-kadang mendatangkan rengsa dalam hubungan manusia. Ada pula yang jadi tak tahu tu. Dia pun tak tahu dia komen ke, dia kritik ke, dia kecam ke, dia pun tak tahu. Tapi sebenarnya yang banyak kena kecam ni orang-orang yang dikenali jugalah macam Azrul Afandi, Sobri ya. Dia memang kena kecam. Hidup bila kita hidup dekat public life ni, kebarangkalian untuk kena kecam tu dah ada 50%. Okay? Bila sampai dekat public profile misalnya 50%. Jadi mereka yang kurang dalam interaksi dalam public ni, bukan figura misalnya, risikonya lebih lagi rendah. Jadi kita tak naklah satu kawan kita besok si apa Afarul tadi kan, sekarang dia biasa-biasa je, tiba-tiba nama dia meletup-letup sebab dia terpetik. Hari ni dia viral. Hari ni dia viral. Sebab dia punya status pasal anti vaksin. So hari ni dia viral. So dia dah mula terkenal. Makna tak sengaja, tak apalah. Kalau dikenali lain Kalau sekarang ni dia baru terkenal, satu hari bila dia dikenali, dia akan terbuka macam-macam hijab tu orang. Jadi bayang dia pun sikit hari orang tak suka. Macam aku jugalah kan. Minggu lepas ke 2 minggu lepas ramai orang bahan aku senyum je lah kan. Sebab apa pasal biasalah kadang-kadang orang tak faham apa kita cakap. Tapi itulah benda-benda yang bila aku bagi komen, orang kan cakap aku berat ke, aku sebelah mana ke apa semua. Masa kita buat live yang pasal isu driver mabuk tu, ramai yang kata Tuan Kamal ni berpihak kepada driver mabuk. Memang dia orang bantai kau time tu. Aku okey je, tapi hasil apa yang aku cakap atau bukan bercakap mulut sembang-sembang je ni, tetapi aku tulis juga dan minta supaya dalam kawalan, misalnya orang mabuk, dia duduk dalam kereta, dia pun kenakan tindakan, maka tiga tu ada perubahannya. Ya. Betul. Bercakap popeh tetapi kita tidak terlibat secara langsung dalam rangka atau memberikan idea-idea itu, maka itu namanya kecam. Yes. Jadi begitu juga dalam hal-hal lain lah. Kadang-kadang kau pergi panjangkan satu benda kan. Kau terima satu video kan, kemudian kau panjangkan banyak video tu viral. Ada orang tanya kenapa orang lain tak kena, engkau je kena, sebab engkau yang viral kan. Jadi benda-benda ni yang dia orang kalau dia tahu, kawan-kawan kita yang malam ni tahu, selain daripada Bujang dengan Afarul, kawan-kawan kita yang lain kan, kawan-kawan memberi manfaat pada dia. Apa cerita ni aku pula cabul ugut, macam mana pula boleh tak yang kena cabul takut? Boleh pula yang kena cabul takut, sebab apa nak takut kan, sebab orang tu ada pengaruh ke, glamour ke. Kau jawab Rul. Kes saya jawab. Kes cabul dan ugut macam mana pula? Boleh pula yang kena cabul takut, yang kena cabul takut. Sebab apa nak takut kan? Sebab tu tak payahlah. Benda minggu lepas punya isu ni. Tapi sebenarnya minggu lepas punya isu ada impact lah. Sebab apa? Sebab sejurus selepas live minggu lepas tu, ada orang PM saya minta tolong bagi pendapat macam mana dia nak buat, sebab dia dicabul dalam sebuah kedai runcit.
lelaki India tu buat muka seksi muka tu, lepas tu bila dia nak bayar duit, lelaki tu pegang tangan dia betul macam suruh dia dia buat isyarat suruh Cabut lah tu. something lah kan. Very easy lah. Mana ada impact kita cakap dalam lepas kan. Ada impact. Yes, tapi ramai juga yang bahan aku. Ya. Kan? Aku tak tahulah sentimen dia orang apa kalau kita masuk tengah-tengah tebuk dengar cerita susah kalau kita dengar daripada awal hingga last baru dia tahu apa kita cerita kan. Sungguh. Aku jeli lidah pun orang marah. Aku cakap fahamlah konteks, aku nunjuk konteksnya ya. Orang bagi. Baik. Okey, baik. Kita terus pergi pada betul lah cakap. Orang bagi penerangan tapi kadang-kadang dia orang tak faham. Jadi nombor satu kita nak bercakap tentang etik. Kita kena faham definisi, kita kena faham dulu maksud dan makna. Yang dinamakan komen. Okey, cuba kau bagi aku satu kenyataan. Contoh komen. Saya bersetuju dengan apa yang tuan sebut. Memanglah patut bersetuju, berat sebelah. Apa ni? Kritik ke kecam? Kalau macam tu more tu kritik more tu kecam tu. Kecam tu. Pada pendapatan aku kecam jugalah, bukan pendapatan mana dia banyak. Kecam. Sebab apa inilah yang kita nak perhalusi ni supaya kita semua tak jadi dikaitkan dengan sebarang benda-benda yang palsu ataupun tiba-tiba tengah malam ke pagi ke nak pergi bagi statement apa semua aku nak batuk. Ada. Kan saya buka sound effect semua kan lagi suara. Okey. Komen adalah satu yang wajar, satu balasan yang wajar diberikan. Misalnya, aku punya ni best lagi ni. Alhamdulillah kan. Okey lah tu kan. Benda-benda yang ini satu komen. Begitu juga bila rakan-rakan membuat satu lelucon. Kelakar lah kan. Lelucon. Aku suruh minum air kamus, kau tak nak. Hari ni kau tanya aku. Ada ke lelucon? Cikgu sekolah? Cikgu sekolah cek kamus dewan. Ada perkataan lelucon? Surat 172 halaman 3. Saya sebelah saya ada cikgu bahasa Melayu tau. Ada, aku bahasa Melayu 7 lah babe. Sikit lagi nak fail. Aku tahu lah perkataan ni. Okey. Jenaka. Jenaka. You go. Ada. Okey ada. Dia dah check ada. Okey. Suara bos tak percaya kan. Okey. Jadi apa jadi daripada situ kita kawan-kawan kita usik aku tengok kau katalah perut kau ke depan. Contoh kalau betul aku minta maaf lah kan. Ya. Okey. Aku cakap gemuk perut jalan ke depan in a jest between friends mungkin tidak membawa apa-apa maksud. Sebab kau kenal, kau tahu macam mana gaya, nahu, grammar, bahasa, momentum orang tu. Jadi mungkin kau tak terasa. Tetapi orang yang kau tak kenal, bila kau cakap macam itu, barangkali dia tidak mempunyai standard piawaian sosial yang sama. Dia boleh rasa rasa tertekan kan. Jadi ini yang menjadi masalah. So komen okey. Kita tahu komen itu adalah kenyataan-kenyataan biasa yang kita keluarkan, kecuali dalam hal-hal yang mana kita saja buat kelakar dengan kawan, you still a comment. Yes. Right? Kau boleh terima, aku boleh terima, okey, komen. But justified atau tidak, ini yang pergi kepada bahagian kedua, iaitu kritik. Ramai orang tanya, aku sebenarnya dah post juga dah, aku nak tanya. Dia kata, apa beza kritik misalnya? Bila masa, apa itu kritik? Kritik ni, okay, macam akulah bila orang tanya tadi utusan pun tanya. So saya nak tahu pendapat lah sebab yang dihormati Ketua Polis Negara kata pihak polis juga akan bekerjasama dengan Bank Negara untuk periksa akaun pegawai-pegawainya. Okay. So macam mana aku jawab? Alhamdulillah kan, aku cakap macam ni. Ini satu langkah yang bagus. Bukan kerana kita nak menafikan atau memisahkan apa-apa, tetapi satu langkah bagi melindungi pegawai polis yang menjalankan kerja. Kenyataan. Dalam masa yang sama saya berharap langkah penambahbaikan ini termasuk juga. So this is critic. Okay. Kau tengok macam mana itu kritik. Saya berharap tu kritik. Kau tengok dalam konteks. Baca kena satu nafas. Okay.
Kritik adalah teguran misalnya. Okay? Aku nak kena bersin jap. Kau boleh layan jap? Dia nak bagi tahu yang mic dia boleh on off. Itu dia sebenarnya. Okay. Alright. Okay. Okay. Teguran yang berupa nasihat misalnya, itu kritik sebab kau punya pilihan. Okay? Kau nak kecam pun boleh, kau nak down pun boleh, positif pun boleh, negatif pun boleh, tetapi kita boleh memberi usul, membuat usul dalam keadaan penuh nasihat. Saya percaya langkah-langkah penambahbaikan ini bukan akan terhenti di sini, sebaliknya ia bagi menjamin. So saya juga ingin sarankan, saya syorkan, this is critic because engkau nampak ada satu tempat yang bagus, yang lemah ke misalnya contoh, dan kau tambah baik kan. This is critic. Barangkali ada orang yang sedang menilainya dan mahukan pendapat kedua berkenaan apa yang mereka sedang rancang atau rencana, kau masukkan, that is critic untuk menambah baik. Okay, kau cakap ini tak betul, selalu orang buat macam ni, ini tak betul, ini macam mana nak buat dia betul. Okay. Tetapi bila kau cakap direct macam ini kan, jadi kita punya nahu tu, penyampaian tu, dia tersangkut. Sebab kau macam cakap aku yang betul. Yes. So kita kena maintain that status quo. Betul, ini dah betul dan saya sarankan, atau ini pun harap diperbetul. So itu kritik. Dia dua-dua seimbang. Kecam ni, itulah yang memang sudah tiba masanya. Memang kena buat macam ni sebab banyak tetapi kau tidak memberi satu suggestion yang bagus bagaimana ia boleh dilaksanakan, bagaimana melengkapkan gitaran itu, bagaimana membantu memperbaiki kelemahan itu. Jadi kalau tak ada buat suggestion, then kecam je lah kan. Bagi aku lah bahasa macam itulah kan. Jadi kadang-kadang kita bila bercakap interaksi sosial tu kan, macam dia panggil aku lah tu si bujang tu panggil aku kan. Kadang Pakcik Kamal Fadil Hashim, kadang komen-komen kat FB ni, terutama komen kat orang-orang yang terkenal, jatuh ke section 504 kan siap atas sekian 4. Aku satu hari harap kau pula panggil bujang lah jadi ini panelis kan. Dia hafal tu, akta semua tu. Section 504 semua dia hafal tu, main-main tu. Kau ingat dia kerja apa? Kau tahu dia kerja apa? Tahu, dia dalam, saya tahu tapi sumber rahsia. Tadi aku beritahu dia cetak buku, lepas tu dia sempat baca. Okay. Komen yang menyentuh sensitivity dan menyinggung kuasa, personality orang yang terkenal, bila orang kena kecam, buat laporan boleh tak apa. Inilah dia. Kalau dulu kau ingat di mantan Menteri Komunikasi Multimedia, masa tu dia belum Tan Sri lagi. Masa tu Datuk Seri Rais Yatim, lepas tu Tan Sri Rais Yatim sekarang kan. Aku suka perkataan yang digunakan. Naratif itu diletak di mana konteksnya kan. Sehinggalah kalau kau baca SKMM Act tu 233 tu, dia sebut tu apabila seseorang membuat kandungan jelek, jelek itu, perkataan jelek ni ada dalam kamus tak, kau cek Ada. Tu ada. Jelek jelek ni yang kita boleh tafsirkan sebagai satu kecaman. Apa yang penting untuk kita tahu perbezaan ni, nanti kau tak tahu semut putih dengan anak-anak yang mana. Jadi bila kau tak faham semut putih mana, anak-anak yang mana, kau anggap dia kerengga, lagilah sesat, bakal menyesatkan orang lain. Kemudian ada lagi satu yang suka sangat petik 233. Misal orang bully kau lah kena cyberbully kan, kejap lagi kau tak apa nak report kat sana, kat 233 apa semua. Apa intipati kau? Pasal kau buka komen tu untuk orang ramai. Orang komen kau, bukankah itu namanya status quo? Kalau private among your friend, macam kau dalam rumah bercakap dengan aku gini, dan barangkali tak jadi masalah. Bila kau bercakap kat beranda, kau bising-bising tu, tiba-tiba jiran kau jerit kan, oi diamlah sikit. Masa tu kau kata, mana boleh tegur saya, tapi kau bercakap kuat tak apa. Contohlah, aku bagi contoh yang tu kan. Macam yang lambat masuk semua ni memang kena kecam, wajar. Okay. Alright. Okay. Teruskan.
Jadi bagi aku sangat penting benda ni sebab kita tidak boleh membenarkan undang-undang dimanipulasi. Okay. Kerana undang-undang tu macam payung untuk kita semua. Aku tak boleh berat sebelah. Kalau kena ke aku, aku berlindung balik undang-undang. Tapi aku kecam kau tak apa. Contohlah, undang-undang bergerak dua hala. Aku selalu tengok ni kan. Kadang-kadang aku tengok orang bahan aku biarlah kan. Orang bahan kau pun kena kan. Biarlah. Jadi dia puas hati sebab kita membantu dia ekspresi diri dia dan melepaskan depresi dia. Jadi sebenarnya dalam konteks macam saya sendiri lah yang selalu buat live, yang selalu tampil di media sosial. Apa perkataan ataupun word yang sebenarnya boleh saya ambil tindakan? Kalau komen memang tak boleh, kritik pun tak boleh, kecam pun tak boleh. So apa yang saya sebenarnya yang betul-betul komen ataupun typing dalam Facebook ataupun dalam saya punya wall yang saya boleh anggap tu sebagai serius, yang saya boleh ambil take action. Kalau semuanya macam tak apalah, tu hak dia orang komen. So kau tengoklah. Tengoklah apa dalam konteksnya tu kan. Kalau misalnya cakap, oi, kau bebel cakap pasal aku, kau ingat aku tak tahu kau cakap pasal aku? Kau siap kau keluar besok, aku cari kau misalnya kan. Dan kau rasa itu satu ugutan dan kau buatlah report. Sebab cara dia yang menyampaikan itu. So kaedah macam mana guna bahasa ajukan dia. Tapi mungkin orang tu menyampaikan, kau bercakap pasal aku ya. Tak apa. Besok aku cari kau. Kalau aku jumpa kau kat luar, siap kau. Sebenarnya nada macam itu. Tapi sebab kau baca je. Sebab itulah dia kena ada pihak ketiga untuk siasat. Jadi itu sebab okeylah aku hantar mesej kat kau pakai huruf besar semua. Kau rasa? Marah. Memang saya rasa macam huruf besar. First saya punya reply, huruf besar nampak? Kalau aku jawab, sebenarnya aku punya button huruf kecil sangkut. Ya, betul. Kadang-kadang ada yang kata lupa nak tutup caps lock. Tak sengaja kan? Betul. Aku selalu tengok orang Tai Chi, kadang-kadang dia dah buat komen yang menyangkut orang lain kan, menyakitkan apa semua. Bila orang tanya pula, dia Tai Chi kan. Jadi aku kata, kau komen orang boleh, orang komen kau tak boleh kan. Tapi dalam keadaan ni kau sendiri tengoklah hakikatnya apa yang berlaku keliling kita. Kadang-kadang komen ini tak justify pun. Macam kecam accident ni macam tadi kau cakap lah, mabuk tu kan. Orang cakap aku menjebelah. Accident ni aku cakap apa tu? Aku cakap kau tak boleh lah label memang ni Cina suka minum mabuk ni, orang India pun sama gini-gini. Jadi aku punya soalan itu, orang Melayu pun ada minum. Kebetulan masa kita cakap tu ada kes mahkamah seminggu sebelum tu di mana seorang itu disabitkan kesalahan dan membayar denda. Jadi bila kita cakap untuk labeling ni, dalam komunikasi ada beberapa undang-undang yang berkaitan. Akta hasutan ada, akta komunikasi multimedia ada, bahkan kanun keselesaan pun ada menghasut. Contohlah, aku bagi kau contoh. Ada kes yang di Sarawak tu kan. Dia tanya orang ramai, dia kata patut tak dia bunuh diri. Makhluk-makhluk ni yang participate ni, dia ingat benda tu main-main kan. Dia orang pun bagi 60 lebih % kata patut dan akhirnya dia bunuh diri. Dia terkejun. Kan kita induce orang untuk bunuh diri. Kau rasa kau punya komen tu tak ada value. Tapi dalam keadaan itu kau boleh juga dicakap hasut orang. Dia ada satu perkataan dia, aku lupa dah. Dia kata something lah orang untuk membunuh diri, mendorong seseorang untuk membunuh diri kan. Jadi ini benda-benda yang kita perlu perhalusi. Jadi kalau kau punya wall itu public, kau janganlah marah bila orang buat komen-komen. Itu satu. Apa yang boleh buat ialah biarkanlah pilihan yang ada. Biarlah kau satu hari nanti orang akan tahu benda yang betul. Macam aku lah, aku kena kecam teruk kan. Tapi aku cakap tak apa. Sebab aku tak ambil hati pun, satu masa nanti kebenaran akan terbukti. Aku cakap kan. Kalau aku dalam banyak-banyak hal pun, kalau dulu ada satu kau tahu, sok khabar kan banyak tulis kan. Aku cakap gini, dia punya heading tu keluar, pornografi bukan penyebab masalah seksual. Itu baca tajuk bambu aku.
Pornografi bukan penyebab masalah seksual, jenayah seksual. Semua entah aku kata kau baca tak konten kan. Bila orang konten dalam forum orang tahu aku cakap bacalah konten. Lepas tu ada orang bila dia baca konten tu, sebab aku cakap kenapa melepaskan diri. Selagi boleh, maksud aku di atas tu semua orang melepaskan diri ya. Kita salahkan tu, salahkan dia. Kita tidak pernah melihat apa yang boleh kita lakukan bagi memperbaiki keadaan tu. Sebaliknya disebabkan ada something yang convenient truth. Okay? Convenient truth, kau pun cakap itulah dia. Kan? Cara melepas diri leceh lah. Yes. Lepas tu aku jenis-jenis yang macam tu kan. Nur Afarul Effendi Go, aku okey kalau dia komen apa semua. Tapi bila orang pakai nama-nama yang bujang kilang misalnya, contoh Berat. tak tahu nama betul ke, nama samaran, nama panggilan ke, contoh Tak gentle lah. lepas tu tahu muka orang lain untuk gambar bunga, ini nama baling batu sembunyi tangan. Tapi okey lah. Saya selalu tahu berdepan dengan situasi macam tu. Kadang-kadang komen-komen yang betul-betul dia kecaman yang betul-betul bersifat menghina tau. Dia bersifat macam okey tek saya walaupun saya sebut ni mungkin kasar tapi terima dengan hati yang tenang. Engkau ni sial lah, engkau ni apa nama lancau lah, semua keluar semua seperti. So benda tu macam mana pula tu? Itu kita itu dah kira macam menghina aku ni. So apa yang kita boleh buat? Kau dah tak ganti guna telefon orang tu ke? Kau mesti menerusi type ayat, baris-baris ayat ke? Tak, masalahnya yang komen tu pun kita tak kenal siapa. Pakai nama-nama apa, lepas tu pakai muka panda. Tak pernah pun. Aku banyak kali bila aku baca komen macam tu, aku PM private, lepas tu aku terangkan keadaan sebenar kan, dan aku letak nombor telefon aku untuk dihubungi. Okay, supaya dia orang faham. Kadang-kadang dia orang tak faham. Kan? Jadi itu yang ceritanya kalau orang kecam, aku selalu dia tak faham lah ni. Aku bersangka baik. Dia tak faham. Aku klik tepi, aku mesej dia, aku baca sendiri. Kalau ada nombor telefon, aku telefon sendiri kan. Jadi aku relax lah baca itu, bukan sebab aku relax ke apa semua. Aku percaya memberi dia satu fakta dulu supaya dia baca, faham, kemudian come back. Kan? Kalau tak faham, aku bagi faham. Kalau 2-3 kali tak faham juga, hagul kepala kat dinding sendiri 3-4 kali, mungkin lepas tu ingatan akan kembali lah. Tapi tapi realitinya, majoritinya orang yang membuat akaun-akaun yang menggunakan nama yang entah apa-apa dan menggunakan muka profil yang entah apa-apa, memang dia orang ni bersifat mengecam. So memang itu ke structure dia orang ni sebenarnya. Baik. Kenapa kau nak sembunyi identiti kau? Okay, nombor 1 barangkali sebab kau malu. Nombor 2 kau tak nak dikenali. Dia sebenarnya kau want to remain incognito lah. Kau tidak mahu dikenali. Cognito tidak dikenali. Sebab lepas tu kau bebas cakap apa saja. Pula kau boleh pakai jumping kan. Bila kau jumping IP lagilah susah orang nak kesan. Okay. Jadi itulah yang dia orang nak buat. Jadi kalau kau dah mula, ingat tak kita cakap pasal persediaan, persiapan, percubaan. Jadi maknanya niat kau daripada mula dah ada dah. Jadi bila kau nak nafikan mana saya ada niat, siri-siri perbuatan tu pun dah boleh merujuk kepada keadaan yang tu kan. Jadi apa cara yang paling baik sekali nak jawab lah kalau kau kena kecam. Ini ke belakang ni aku baca macam-macam body shaming lah. Tak boleh cakap pun. Kalau kau cakap OKU pun salah. Kan dulu kau panggil orang cacat, politically correct, orang panggil OKU, orang kurang upaya. OKU pun marah. Dia panggil OKU. Kan? Dia kelainan upaya. Bila kau cakap kurang upaya, dia rasa apa kurang upaya? Dia ada upaya tapi terhad dan terbatas. Sebab itu dipanggil kelainan upaya. Jadi type juga OKU tapi tak tahu OKU tu apa. Kalau kau tanya orang apa upaya, orang kelainan upaya. Sebab itu kita kena tahu konteksnya kan. Aku bukan guru bahasa Malaysia lah, tetapi kita kena faham bila kita bagi komen, kritik atau kecaman kan, pada masa kita mula menaip itu, kita telah dipertanggungjawabkan untuk segala apa yang kita tulis. Kan? Apa kau tulis tu sebenarnya kau dah dipertanggungjawabkan. Kan?
kau post tu je, jadi itu bermakna ia datang daripada naluri kau, hati nurani, jasmani dan rohani kan. Yang mentafsir keadaan dan kemudian manifestasi menerusi type-typean dan baik-baik perkataan yang di-type. So, confirm lah kau yang tulis. Betul? Jadi makna itu suara hati kau lah. Dan macam mana kau nak cakap salah lagi kan? Dah kalau kau macam ni lah. Senang dicerita kecam dengan ni senang Aku kecam kau. Kau balas balik. Okay? Aku kecam kau, kau balas balik. Okay? Lepas tu kau nak buat report yang aku kecam kau. Habis kau kecam aku tadi tak kira. Tapi mungkin yang first itu ada berbaur hasutan ataupun berbaur ugutan. Macam dekat, so macam saya contoh macam tadi saya tengah buat live. Saya tengah buat live tiba ada seorang mamat masuk, dia kata apa, budak ni brother ni mengarut lah dia sembang. Kalau dapat kat aku hentak dia ni. Betul saya pula apa nama balas yang kau pun sama. Tapi saya cuma macam itu je. Dia pula bersifat mengugut. Kalau jumpa aku hentak dia ni. Kalau dia jumpa belakang je tu. Kalau dia jumpa daripada belakang, dia tak ada buat apa lah. Jumpa dari depan je. Jadi tak payahlah takut. Yalah, tapi dia mengeluarkan satu kenyataan yang kasar. Betul lah. Itu dah betul lah. Ceritanya apa-apa sajalah. Sama ada kau tulis ke, kau nyatakan ke, kau type ke, kau tayang ke apa semua, kau dipertanggungjawabkan. Tak? Okay? Ada kalanya dia akan jadi kepada hasutan, ada kalanya jadi pada ugutan, ada kalanya jadi kepada kesalahan-kesalahan kandungan jelek. Baik, engkau media kan? Engkau siarkan tentang seorang pekerja, tak kisahlah swasta ke kerajaan, dan dia diberkas. Okay, so engkau cakap, ini jenis makan duit, seorang lagi kena tangkap. Now, what is the justification yang kau guna? Boleh ke tidak buat macam itu? Kalau media-media yang berlesen, mereka akan memegang pada etika. Tapi kalau kau cakap yang benda-benda yang dalam website ni, kadang-kadang orang mengenepikan itu. Yang jadi masalah dia gini. Kau bagi komen, kecam, kritik, orang tak tahu bezakan antara dunia cyber dengan realiti. Bila dia keluar daripada dunia cyber, dia ingat itu realiti juga. Ini semua orang kecam ni, ini semua kan. Pokok dia lah, pokok betul lah. Orang asyik kutuk pokok dia lah, pokok. Asyik cakap pasal pokok je tak habis-habis kan. Daripada mulut dia tu mencarut-carut. Okay? So, ini keadaan yang menjadi kemuskilan. Ramai yang buat report juga pasal tu juga kan. Orang kecam saya dalam ni. Okay, engkau pihak yang rugi lah orang kecam kan. Tapi bila tengok screenshot apa semua, rupa engkau pun kecam juga kan. Kadang-kadang ini satu game yang tak fair lah kan. Sebab tu aku cakap kalau penyiasat bila siasat perkara-perkara macam ni kan, kalau tak betul, charge je. Membuat laporan palsu ke, kenyataan palsu ke kan. Sebab itulah SKMM pun ramai yang buat report, ramai yang banyak yang telah diambil tindakan. Termasuklah polis cyber. Aku nak baca soalan orang dekat Insta aku lah. Where's the line between bullying, aku nak sebut bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ni sekejap Bahasa Melayu senang. Between bullying and constructive criticism. Since the question is in English, I would allow No, cannot. You must speak Malay. To speak English. You must speak Malay. You must speak Malay. Cannot. I'm not NST and I'm not Straits Time reporter. No. I'm not Straits Time reporter. Aku bacakan soalan. Okay, alright. Kau komen ke, kau kritik ke, kau kecam tadi? Statement. Tu statement. Tapi nada tu macam nada gembira aku dengar. Tak. Tu statement. Statement jelas. Statement jelas. Okay, polis. Okay. Ya. Okay. Mesti bengkak kena je kan.
Gimana yang kata bully, yang mana kata criticism? Criticism bila kita memberikan satu options ya, satu cadangan lagi. Daripada cadangan yang telah dibuat, tindakan yang telah dibuat oleh seseorang, respon dari itu kita memberi satu lagi cadangan tanpa prejudis kepada apa yang sedang mereka lakukan. Right. Bullying is when it is one way negatif saja kan. Engkau condemn. When you condemn someone, itu namanya dah jadi bully, dah tak jadi constructive criticism. Constructive criticism selalu datang dengan suggestion. Macam aku cakap tadi kan. So aku rasa aku dah jawab soalan ni lah kan. Tapi adakah bully itu boleh diambil tindakan sebenarnya? Orang sekarang nak tahu sama ada Bully bila apa? aku ni bully cyber, komen-komen yang membuli tu, adakah kita ni boleh bertindak ataupun sekadar kena biar dia? Boleh je. Ada akta yang boleh melindungi kita, yang boleh kita nak bertindak? Boleh je. Caranya? Memang ada. Memang ada. Ada, boleh buatlah aduan kan. Buatlah aduan. Tapi kalau kau have kau pakailah lawyer kan. Tapi bila kau suruh orang delete komen kau tak boleh. Kan. Contoh aku bahan kau, lepas tu kau cakap okey turunkan komen, kalau tak kau nak sue aku pun delete komen. Okey kau happy. Tapi kalau aku tak mau delete kau nak buat apa? Aku delete sendiri lah. Aku kena kelulusan aku dah jawab. Okey, boleh tak jelaskan apa itu penderaan domestik? Penderaan domestik. Aku nak jengkal kejap. Penderaan domestik ni kenapa dipanggil penderaan domestik? Sebab dia berlaku dalam rumah. Okey, dia domestic violence lah, domestik dalam keadaan rumah kita duduk semua. Okey, kemudian ada yang cakap bekerja dengan company ini aku dah jawab dah. Akan mendapat wang papasan yang diperdaya oleh scammer. Itulah yang sedang diusahakan oleh pembuat dasar kita. Di mana kalau penambahbaikan dibuat kepada akta jenayah komputer kepada akta jenayah cyber, barangkali di situ ada suaka-suaka ruang undang-undang untuk mendapatkannya. Buat masa ni kena pakai lawyer, okey? Okey. Jap, saya nak baca ni. Baca tu baca. Baca komen Fadil Jumah tu panjang tu. Okey. Contohnya kita bertegur dalam sebuah grup dalam alam maya, ya. Okey. Kita tegurlah dalam tulisan WhatsApp ke Telegram dan sebagainya untuk kebaikan bukan saja bagi ahli dan juga sendiri. So ada orang yang melebalkan orang tegur tu sebagai lebih sudu dari kuas. So teguran dibuat niat baik. Biasalah ni. Membantu MMN dalam grup tapi malangnya dilabel sebagai lebih sudu dari kuas. So apa pada pendapat Tuan Kamal Effendi? Baik. Ini selalu berlaku juga kan. So selagi kita menyampaikan dengan fakta dan dengan niat baik, apa pun respons orang di luar kawalan kita. Kita boleh nasihatkan orang jangan terjun, tapi dia nak terjun juga. Kan? Kita nasihatkan orang ni hujan ni, bawa motor baik-baik tapi dia nak bawa wheelie sekali kan, keluar depan kita, baiklah wheelie semua. So itu di luar kawalan kita. Yang mustahak kita hendaklah memberi teguran yang betul. Apa orang nak cakap, kau samalah dengan aku, Fadil Jumah, orang bahan aku kan, nak cakap aku macam-macam dia. Selagi berpegang fakta dah lah, nak risau apa. Nanti satu masa bila orang yang membahan kita tu menjadi lebih dewasa dan matang, maka pada ketika itu kebenaran akan datang, ya. Dan kemudian baru dia tahu pertimbangan dia sebelum ini adalah tidak tepat. Then okay. Jadi it's okay. Cuma kalau boleh tanya dia sudu besar mana, sebab kadang-kadang lebih sudu ni kalau makan ramai-ramai okey, kalau nasi ambeng jenuh pun jenuh. Apa nama tapi realitinya adakah banyak kes-kes yang rasa terhina akibat komen-komen orang dekat kita punya wall ni? Ramai je babe, tapi banyak maksudnya kali boleh dibawa ke atas dan kita dapat hak kita. Boleh je babe, yang jadi masalah ramai yang ngada-ngada kau tahu. Ngada-ngada. Okey. Tu kau cakap tadi, bila kau bahan orang okey, tapi bila orang bahan kau lebih sikit kau tak boleh nak jawab, kau tak boleh, dia dah smash kau tak boleh nak angkat, tiba-tiba saya akan buat laporan. Apa cer?
kan. Ya, ya, Gentle lah ya. sikit, gentle makmin sikit kan. Ya, ya. Begitu juga dalam isu-isu lain kan. Kau kecam, bel report Facebook, report. Kau bagi aku komen yang baik pun aku boleh report Facebook kot. Kan? Lepas cakap pasal ni, cakap ni, boleh je. Tetapi kenapa kau mesti tulis dekat wall kau misalnya, orang ni kecam ni, saya nak. Sebab adakah kau ingin gain sympathy? Okay? Adakah kerana kalau kau nak ambil tindakan, ambil je lah tindakan. Right? Direct je. Tak payah kau nak orang petinju. Adakah dia cerita dengan lawan dia, sekejap lagi aku akan tumbuk satu atas kat jaw, lepas tu aku uppercut kau, lepas tu kau tunduk kanan kiri. Ini bukan scripted bait kan. Jadi kau kena bagi je dia jalan, tak apa. Tapi gentle lah, gentle. Kan? Aku ingat sepanjang hayat aku belum pernah lagi delete apa-apa komen lah orang bahan ke dekat Saya aku punya saya banyak. kau Saya memang banyak. kau kadang-kadang kau kena tengok tau, orang kadang-kadang muka macam malaikat macam kau lah, berjanggut apa semua, perangai belum tentu. Ni kenyataan, aku bagi Tolong rekod statement ni. Saya rasa ini kecaman ni. Tapi kenapa kau senyum kalau kecam? Tak, senyum marah ni lain. Tu cakap ini interpretasi. Kau manis ke? Bila kau marah kau senyum manis Aduh. Jadi bagi aku lah kan, banyak undang-undang yang berkaitan. Tapi kalau kau pandai guna media sosial, takkan kau tak pandai Google kat mana nak cari kan? Okey, ni. Macam mana pula dengan status yang menyindir ni ramai. Dia buat status menyindir. Dia tak mention nama siapa, tapi orang yang membaca, yang membaca tahu siapa yang dimaksudkan. Contohnya contohnya macam saya kata, okeylah, kau ni harapkan nama baik, kerja baik, tapi selalu curi duit office. So orang tahu dia ni merujuk pada dia ni. So benda tu macam mana pula tu? Kalau dia identiti yang dapat dikenal pasti, dah confirm dengan kau, misalnya dia kata tadi ada orang pakai topi sekian-sekian, baju sekian-sekian, berjanggut, cakap macam ni, makna kau tahu dia tuju pada kau. Jadi kau boleh je buat report. Tapi kalau kau CP kan, kebetulan kat situ memang perjumpaan tu ramai orang pakai yang sama, dah bukan kau, dia cakap cara dia cakap macam aku statement aku kalau bagi yang sensitivity, aku cakap tanpa prejudis. Tanpa prejudis kepada mana-mana kes yang sedang disiasat apa semua. Kau tahu lah, reporter kan, kawan-kawan kita kadang-kadang tanya, dia ni kena tangkap, apa komen? Jadi komen dia tanya kan, pilihan itu menjawab itu adalah di tangan kita. Kau nak jawab dengan komen, kau nak jawab dengan kritikan, kau nak jawab dengan kecaman, itu pilihan. Jadi kalau kau buat dalam sedar, kau kena faham implikasinya kan? Kalau kau tak sedar diri yang mengacau, saya ingat tu lain. Okay, tapi kalau memang kau buat dengan sedar apa semua, kalau ada kau langgar garis undang-undang, then you have to face it. Dan kau kena hadap lah benda tu. Jadi kebanyakan orang kadang-kadang baling batu bunyi tangan, macam dia cakap tadi, cerita sindir. Kalau aku direct je kau cakap kan, Azrul dah lah handsome, manis, aku buat status macam tu, kau mesti marah. Marah marah. Saya marah. Sebab dia itu mungkin sindiran tu. Sebab apa, kau tak handsome atau tak manis? Dua je kan? Tak, saya rasa tu sindiran. Saya tahu saya handsome, tapi saya tahu dia berbentuk sindiran. So aku tak cakap sindir, aku kiasan. Tapi saya rasa sindiran lah. Jadi itu memang saja ada yang bakal lain. Kejap lagi tak, kawan dia kau simple. datang. Dia simple. Saya pun selalu rasa Mamat ni dia ni memang jenis orang yang memang dia tu dengan aku memang tak ngam sebenarnya. Memang musuh aku pun. Jadi kadang-kadang bila kita buat status dekat Facebook, dia akan komen. Kadang-kadang dia komen macam oi, cantiknya kau hari ni, ataupun handsome kau hari ni. So kita duk rasa kau ni bukan puji aku ni, kau macam something ke, kau ni something, kau sindir aku ni. Walaupun mungkin dia tu berniat betul, tapi kita ni disebabkan dia tu memang musuh kita, so kita anggap kita pula promote balik. Bukan paranoid. Bukan paranoid. Kita beranggapan begitu. Babe, bila kau bersetuju masuk public domain, ini adalah antara cabaran dan halangan yang kau akan hadapi.
Okay. Aku cakap tadi bila kau dah ready pergi public domain, ini satu benda risiko yang semua orang perlu hadapi. Jadi nasihat aku tabahkan je lah kan, tabah je. Kau jangan tadah pula kan. Cuma dalam keadaan-keadaan tertentu bila dia menjadi lebih kritikal, okay? Jadi kritikal pada masa ni kau kena ambil tindakan lah macam tu. Cik Angah cakap meracau macam kena rasuk. Aku bagi komen kat kau, aku sindir, lepas tu kau punya jawab tu meracau macam kena rasuk. Okay? Lepas tu aku cakap, bukan aku cakap, mana ada aku cakap macam itu, tapi semua orang cakap kau yang cakap. Mana ada aku cakap macam itu, mana ada kau buat muka-muka malaikat kau kan. Lepas tu ala-ala post pula gambar masjid kan. Gambar-gambar sejadah apa semua untuk meyakinkan orang, ya. Maka baling batu sembunyi tangan lah. Kau cakap direct je lah kan. Bagi aku, kalau kita hubungan yang sihat, tak payah guna social media pun untuk kau sindir-sindir orang. Baik kau telefon settle kan, rekonsiliasi masalah. Tapi kan. itulah realiti dunia sosial media. Bagi dia orang itulah wujudnya nama tentera bawang ataupun netizen. Kan itulah wujudnya. Kerana itulah wujudnya bagi mereka. Ada orang yang dia tidak mampu berkata-kata pun. Dia tak mampu pun nak cakap kata engkau ni tak guna, tak mampu. Tapi dia boleh menaip engkau tak guna huruf besar dengan tanda seru bam. Tapi dia tak mampu bercakap pun. Bila depan menggigil. Aku ingat kadang-kadang ramai orang mental koyak kan. Sebab dia macam gunakan social media bukan sebagai platform untuk komunikasi. Tetapi digunakan sebagai platform untuk menyembunyikan di identiti. Serta yang paling penting sekali, virtual persona. Dia cipta satu lagi watak lain, kau tahu? Watak dia yang lain. Dalam sosial media? Dalam sosial media. Dalam tulisan lah. Dalam tulisan, sebab apa dia buka satu watak yang lain. Dia bukan dia lah. Maksud aku, yang tulis tu mungkin saka dia lah kan. Jadi kalau kau ada halusinasi masalah macam itu, kau ada masalah jiwa macam itu, dapatkan berubat lah. Kan? Sebenarnya macam kau dengan aku tak ada pilihan. Okay? What you see is what you get. Apa yang orang dapat kat social media kau, itulah kau. Okay? Takkan kat luar ni kau pakai baju kelawar kau kat luar, tak, itulah kau kan. Sama juga. Tapi ada orang dia kosmetik. Social media adalah kosmetik untuk menampilkan dia yang paling baik. Tapi itu bukan secara live. Itu bukan secara live. Itu tulisan kot. Kalau live kita nampak gentle cakap gentle. Ini yang menaip ni. Dia setiap 2 minit dia share hadis, share itu, share ini. Tapi realiti sebenarnya dia kan dia share kan. Okey. Bahawa engkau memahami apa aku cakap tadi, itu menunjukkan engkau tahu perbezaan realiti dengan virtual. Yes. Bahawa orang dunia dia tu dua-dua dah tak ada. Reality dengan virtual, reality adalah virtual adalah reality. Jadi bila dia komen, dan dia komen benda-benda yang dibawa atas hasutan, dah jadi dia rasa dia komen sebab dalam dunia biasa dia boleh komennya kat social media, jejak tu ada. Dunia biasa aku terlepas cakap, aku tarik balik. Dah sebutan tadi, ayat tadi aku dah tarik. Tapi bila kau type, kau nak tarik apa? Dah post nak delete apa kan? Jadi inilah yang jadi masalah ni. Sama ada, aku rasa ketagihan digital tu dah jadi teruk sangat lah. Kalau dah tak tahu beza reality dengan fantasi, susah juga. Sama juga macam kau tengok filem kan. Kau tengok filem, kau percaya lama ini ni. Kau takkan tak tahu beza fiction dengan reality kan. Dah terang-terang drama tu atau cerita tu fiction, kau pula percaya dia sebagai reality. Kau kenapa skizo contohlah kan. Jadi bila kita cakap yang pasal kritik komen kecam ni, kita kena bukan berhati-hati, fikir dulu. Masuk gear kan, lepas kelas, fikir, otak jalan dulu. Jangan sedap cakap je. Sedap cakap nanti kejap lagi bila aku buat salah, kau buat salah, kau pun cari orang ni nak defend kau, orang ni nak defend. Pasal apa? Sebab kau salah. Admit je lah kau salah, dah kan. Simple je. Tetapi ada seorang, oleh kerana itu satu pasal yang sukar dan kerana dia akan mengganggu pandangan awam terhadap dia, maka dia lebih senang ambil sikap baling batu sembunyi tangan ya. Okey. Tapi kalau kita rujuk kepada istilah jenayah lah, istilah crime, jenayah, sentimen macam ni lah, pertembungan
komen-komen yang berbaur penghinaan, kecaman semua tu, adakah sebenarnya memang mendorong kepada berlakunya kesalahan jenayah dalam dunia? Sebab apa? Mungkin secara realitinya orang itu tidak sebegitu, tapi kerana di alam maya dia begitu, dia meletakkan diri dia dalam satu kancah jenayah. Adakah benda tu berlaku? Boleh berlaku sedemikian. Ha. Okay, memang boleh. Sama ada dalam keadaan yang tertentu, apa yang ideal yang kena-mengena dengan jenayah, misalnya tadi yang kau cakap pasal ugutan misalnya, maka masuk. Kalau benda-benda yang mencarut kau cakap, masuk. Kalau kau cakap betul pasal hubungan kau, masuk. Kan, kalau kau cakap pasal hasutan, masuk. Kalau kau cakap bahawa ideologi yang yang bercanggah dengan perlembagaan, masuk. Kan? Jadi kesimpulannya ialah orang yang pendiam, yang tak pernah mencarut, yang tak pernah mengutuk orang, yang tak pernah maki hamba orang secara terbuka, bukan saya lah. Bukan kau. Tapi orang yang begitu, yang mungkin selama ni kehidupan realiti dia mengurangkan risiko dia terlibat dalam jenayah, tapi kerana dia tu seorang yang cukup suka menaip, tapi mulut dia memang diam, tapi menaip dia memang huru-hara bang. So dia sebenarnya lebih terjerumus ke arah jenayah tanpa sedar yang dia sebenarnya ke arah jenayah. Dalam dunia aku, dia ada sociopath dengan psychopath. Okay. Bila dalam dunia kau melihat watak hitam dan putih, tapi dalam dunia aku dia ada kelabu asap apa semua. Kadang-kadang aku tengok orang, misalnya kau pernah buat jenayah apa semua kan, aku tengok, aku tahu benda tu, tetapi orang lain tak tahu. Kepada orang lain kau mungkin satu yang malaikat suci daripada langit, contoh kan. Aku adalah syaitan di bumi, tapi keadaan sebenarnya berlainan. Jadi orang akan terdorong apa semua, misalnya kau pun cakap benda-benda macam ni, this is itulah kita panggil media ni fourth estate kan. Estate pertama tu adalah kuasa dan sebagainya. Dalam hierarki ini, the fourth estate adalah media, di mana media boleh digunakan bagi mempengaruhi atau membulatkan pendapat seseorang. So kalau kau guna dengan sihat media, tak ada masalah pun. Kau buat komen, apa yang kau cakap adalah komen. Tapi apabila kau masukkan kau punya sentimen, kau punya ideologi apa semua, dia sudah mula jadi kecam, kritikan atau bagi kecaman. Okay. Kritikan tadi satu yang sihat kau ambil kan. Kalau kau tengok kritik nyanyi lain lah kan. Kalau kau cakap pasal pertandingan nyanyi, ini tadi gaya tu gini, asyik kriteria dia lain. Patutnya awak buat macam ni. Itu kritik. Kecam ni, awak malam ni performance hancur. Tak bagus langsung lah. Tak bagus langsung lah kau buat. Kena tunjuk macam mana nak lebih baik. Okay? Dia kalau tadi ada satu contoh lah. Satu contoh kawan baik saya sendiri lah. Karakter dia, peribadi dia, sasiah dia, image dia, kita boleh anggap dia ni mustahil boleh masuk lokap. Sebab dia ni memang terbaik punya orang. Janggut pun panjang. Saya ni pendek, dia panjang lagi. Dia panjang. Lepas tu memang jenis orang ibadat punya orang. Lepas tu memang jenis pendiam, buat hal sendiri. Tak pernah campur orang, buat hal sendiri. So macam memang dia ni mustahil lah masuk lokap. Tapi dia pernah masuk lokap 3 hari kerana satu komen. Bukan status, satu komen dekat Facebook. Yang komen dia kata apa? Kalau dapat kat aku, dia ni aku panggal kepala dia. Kalau dapat kat aku panggal kepala dia. Hanya itu komen tu menyebabkan dia dilokapkan selama 3 hari. Dan kes kawan kau ke kawan Afarul ke kawan Bujang? Dia kawan saya, tapi tapi Afarul kenal dia. Tapi bukan Afarul. So dia dah masuk lokap 3 hari dan dia belum habis lagi. Kes tu masih lagi dalam ni. Dia tengah bahan kau, janggut tak menentukan kebaikan. Haram betul lah. Ini apa? Ini tapi saya tak sure dia merujuk pada siapa. Mungkin dia merujuk pada orang tu. So saya rasa saya tak boleh nak saman dia. Aku tak ada janggut kan. Tapi saya rasa dia merujuk pada orang lain ni. Tak apa. Saya sangka baik. Jadi aku nak cakap tadi, ada benda restriction dalam kita punya komunikasi di Malaysia. Itu 3R, okay? Bukan respect, rehat, itu 3R yang TV dulu tu. Jadi this is about race, okay? Kemudian dia bercakap tentang religion and royalty. 3 ni bila kau sentuh, kau siap lah, memang sentap lah, okay? Kau bercakap pasal raja,
Engkau bercakap pasal agama, kau cakap pasal kaum. Right? Sebab tu aku cakap kadang-kadang macam isu-isu kadang-kadang orang cakap sudahlah kan, ini memang orang Cina ni mabuk lah ini gini. Kau tak pernah fikir kalau dia tu kahwin campur, anak dia tu macam mana nak rasa kan? Aku nak kena ulang-ulang cakap benda ni. Bapa India, mak Melayu, tiba-tiba kau bahan bagai nak rak. Kau kecam, habis anak dia patut rasa apa? Dah mak dia Melayu, bapa dia India. Begitu juga kalau yang majmuk yang lain kan, apa tu bapa di Cina, kemudian mak di India. Kau bahan-bahan jadi budak tu patut rasa apa? Jadi dalam konteks kesejahteraan kaum, aku nak cakap macam ala-ala ahli politik je. Dalam konteks kesejahteraan kaum, suatu yang harus kita pegang adalah kehidupan penuh harmoni. Kan? Jadi benda-benda ni yang aku tak faham kadang-kadang. Seronok sangat bercakap. Kalau seronok kau hebat sangat, taruhlah buka kau kat situ, kan? Janganlah puli orang cyber apa, lepas tu gunakan kawan untuk bahan apa semua. Cakap direct je, kan? Kias-kias semua. Tapi kalau kau seorang yang berhemah, kan? Seorang yang tahu kat mana nak guna, bila nak berhenti bercakap, kebolehan tu yang akan membantu kau. Kebolehan untuk tahu bila kau patut bercakap, bila kau patut diam. Ini dia. Jadi kalau yang tanya aku lagi pasal kat mana nak report macam mana, Google sendirilah kan. 233 multimedia ada, kemudian urutan tadi ada yang kanun kesesaan, kemudian ada penggunaan rangkaian tidak wajar kan. Kalau kau upload pornografi pula apa semua kan. Jadi ini sebab apa tau? Bila kau ada internet, ramai yang happy bila guna media sosial sebab dia macam kurang sikit lah dia punya censorship. Ini yang ikut-ikut. Kalau kau memang tak ada dalam kau tu kontrol diri kau tu, memang habis lah. Saya suka komen daripada ni satu Cik Angah Yan ni. Dia kata kecaman yang hebat boleh buat kita down. So mungkin bila berlaku kecaman yang keterlaluan dalam wall seseorang, dalam post seseorang, sehingga menyebabkan dia down dan menyebabkan dia tu mungkin mengambil tindakan yang di luar logik akal. So macam mana tu? Yang kau pergi ada social media, kenapa? Jangan apa? Kenapa? Kalau kau tak boleh handle social media punya pressure, jangan buat social media. Jangan buka. Yes. Jangan buka. Tapi masalahnya ada orang yang dia tak buka. Saya ada seorang, saya punya anak murid silat saya. Dia tak buka sosial. Kau ajar silat? Ajar. Kau ajar silat apa? Gayung. Kau gayung? Gayung patani ke gaib ke apa? Gayung pusaka. Aku baldi, babe. Ini penghinaan pada gayung. Kau kena ingat aku duduk Selangor, kadang-kadang tak ada air. Jadi sebab itu aku lebih intim dengan baldi. Okey. Itu tak ada kena dengan apa kau cakap tadi. Tapi back pada isu balik tadi. Okey. Anak murid saya ni, dia memang tak suka. Dia memang tak ada langsung akaun Facebook. So bila dia tak ada akaun Facebook pula, dia kena kecam pula. Orang kata apa? Orang kata kau ni hidup dalam zaman era mana lah, kau ni Facebook tak ada. Orang lain budak-budak anak aku umur 8 tahun pun ada Facebook, kau ni dah tua bangka, Facebook tak ada, kau ni hidup zaman mana. Lalah dia pun rasa macam relax lah, tak semang lagi hentam lalah dia rasa macam lagi down. Asalnya dia tak nak ada Facebook supaya dia tak jadi bangsa kecaman. Tapi tak ada Facebook, lagi teruk kena kecam. Macam mana tu? Duduk dunia betul tak ada Facebook. Kau ada Instagram tak ada. Kelas ni tertekan juga, down juga kan. Bila ada pun kau ada juga. Tak kena bahan juga. Lepas tu tak post tujuan dia tak ada, tujuan dia tak nak Facebook supaya tak kena kecam. Betul. Tapi bila dia tak ada Facebook, kena kecam juga pada dunia nyata. Lagi orang. Susah sangat set je lah kan. Dalam tu ada perkataan-perkataan yang boleh di bar, disekat dan sebagainya kan. Tak ada Facebook. Aku tak boleh cerita lah, kena pandai-pandai lah cari kan. Ada? Boleh kan. Sudah gaharu menggaru pula kan. Tapi itu realitinya kita sentiasa hidup dalam sekarang ni. Baik, aku tanya kau. Kau hidup atas expectation orang lain ke expectation kau? Memanglah kita hidup atas diri sendiri, tapi masalahnya
Aku tertekan tak bila kau pakai kamera lagi canggih. Aku pakai kamera ini FaceTime je. Itu depan-depan live bro. Geng-geng semua dengar. Depan-depan live dia cakap. Tapi bila habis live sekarang, kau punya mikrofon power lah. Aku rasa macam geram lah. Nampak? Tengah live ni boleh lah cakap. Ini seorang lagi ni. Ini seorang lagi ni. Kau punya mikrofon memang aku puji lah. Mikrofon. Okay. Okay. Luar aku punya kemampuan untuk beli tau. Jadi aku pakai mic biasa je pekak. Okay. Alright. Okay. Baik, semula aku ada cerita kecam ni. Kalau kita pun jenis yang suka membahan orang, mengecam orang kan. Macam akulah, aku selalu gurau-gurau dalam aku punya Facebook. Semua kawan-kawan aku pun bahan aku semacam juga kan. Macam-macam dia cakap handsome lah, manis lah apa semua. Tapi aku terima seadanya. Sebab itu peringkat kawan-kawan. Sosialisasi kita tu di situ. Maka aku tak terasa. Kadang-kadang ada orang juga tulis macam-macam kan. Katalah bagi komen-komen dalam forum aku tak ambil hati sebab dia orang nanti tahulah cerita sebenar, dia orang tahulah cari faktanya kan. Tapi kalau dia nak beranggapan aku serong apa semua, aku percaya ramai orang lain akan berceritakan sebenarnya apa aku ini di pihak yang benar atau apa yang aku katakan adalah satu fakta dan aku tidak mempunyai apa-apa sentimen. Jadi kalau ada pegangan aku baca itu, aku bagi komen yang fair. Kalau dalam keadaan macam mana pun aku akan bagi kau satu komen yang fair. Kalau aku kritik dengan fair. Okay? Dan kecam, baik aku kecam kau directly kan, personal kan. Kadang-kadang aku baca juga babe, ada orang cakap bodoh lah panelis ni kan. Patutnya Rogol bunuh ni. Lepas Rogol kena bunuh ni patutnya buat hukum hudud. Aku boleh je balas dia dekat aku punya Facebook tu, tapi aku tak buat je tu. Dah habis kan dia cakap, yelah dia cakap aku bodoh, aku terima je lah dia lebih bijak kan. Kita terima lah. Kalau ada orang kata saya bodoh, saya terima bodohnya, saya tidak boleh menjawab soalan-soalan itu. Macam suara aku kan. Contohlah, tapi lepas tu aku PM dia direct. Aku tanya, minta maaf, aku budak baru belajar, tolong beritahu aku. Okay, bila kau membunuh orang kesalahan, macam mana boleh jatuh hudud? Aku tak nak belajar ni, aku cakap tolong ajar aku sikit kan? Sebab membunuh itu adalah daripada kesalahan qisas. Cedera dibaras cedera, nyawa dibaras nyawa kecuali ditebus dengan lian, dengan tebusan, okay, dibayar. Jadi benda ni yang orang tak faham. Bila dia tak faham, dia bercakap kan, dia bodohkan aku. Aku terima seadanya, tapi aku tak memperbodohkan dia. Sebab apa aku nak memperbodohkan dia kan? Kalau orang dah bodoh, kau bodohkan dia lagi, lama-lama dungu langsung tak boleh ajar. Jadi aku ambil jalan yang paling senang, aku hantar kan. Aku cakap, sejak bila? Balik dia kata, memang kena buat hukum hudud. Cakap, kanun acara jenayah syariah tu ada 3. Okay, nombor 1 hudud, apa dia kesalahan-kesalahan dia. Nombor 2 qisas, nombor 3 takzir, ya, hukuman denda atau penjara yang ditetapkan. Jadi hukuman dekat sini, bunuh yang saudara kata tadi adalah terletak di bawah qisas. Tapi aku cakaplah janganlah buat macam tu. Lain kali janganlah malukan juga kawan-kawan kita yang lain kan. Maksudnya kau nak cakap biarlah dengan ilmu supaya kau faham. Jangan ikut-ikut orang. Jadi dia bum macam itu je. Kau pun bahan-bahan tanpa asas. Lama-lama kau tu luncai terjun, kau pun terjun dengan labu-labu sekali kan. Setuju sangat-sangat. Kadang-kadang orang yang mengecam ni, kebanyakannya ialah mereka yang tidak ada asas ilmu yang baik. Mereka sendiri pun tak berapa nak menguasai ilmu. Contoh saya bagi contoh mudah sebab benda tu kena dengan bidang saya. Saya wartawan. Kerap kali bila kata artikel saya, zaman saya membuat artikel lah, saya sekarang dah bukan lagi dalam bidang penulisan. Saya dah bukanlah bos, tapi kiranya dah tak menulis lah. Dulu masa zaman saya menulis, apabila apabila paper cutting yang saya buat tu terpapar di mana-mana media-media sosial, ada byline kau ni? Ada byline yang ada byline saya. Antara komen-komen negatif yang selalunya yang popular yang ramai orang perasan. Saya rasa dalam ni pun ramai orang perasan. Antara komennya, bila tajuk tu macam tajuk dia macam dia punya heading tu macam kerajaan lambat bertindak contoh kan. Okey, antara sampel dia kerajaan lambat bertindak contohnya. Okey.
And then orang yang baca tajuk tu terus komen, bodoh punya wartawan, tajuk macam ni kau bagi highlight semua everything, bodoh punya wartawan yang tak reti bahasa, berapa macam-macam. Wartawan tak pandai pilih tajuk lah, tajuk provokasi lah, macam-macam. Sedangkan saya sepanjang saya bekerja dalam berita harian sejak dah masuk ini dah 16 tahun, tak ada sekali pun saya buat tajuk. Tajuk itu dibuat oleh sub editor. Saya cuma membuat dia punya karangan dalam tu. Tajuk lepas saya buat karangan, ada editor pula yang semak saya punya artikel, salah ke betul, and then baru final oleh sub editor. Tapi kebanyakan wartawan bila kata tajuk tu tak kena, orang akan kata wartawan ni bodoh lah. Itu memang paling popular wartawan kena kecam. So maksudnya orang yang kecam ni tak reti langsung. Bercakap je pandai. Dia pasal kedangkalan ilmu, kecetekan ilmu seseorang akan menyebabkan dia tidak memahami proses sebenar ke tau. Jadi dia ingat kau yang buat semua tu. Padahal kadang-kadang bila kita eja pun salah ke apa semua, kan editor akan betulkan, editor akan potong cantas kat sini, buat ayat yang lebih baik daripada kita kan. Betul. Kemudian sub yang akan bagi tajuk apa semua. Separuh orang memang ingat macam tu. Zaman aku pun macam tu juga kan bila aku jadi wartawan kan. Jadi ini apa kau bagi tajuk ni sensasi bila sebab byline kan. Tapi bila dia orang dah tahu apa proses benar, kita cakap ini macam ni, aku selalu bagi fakta je. Jadi kau timbang sendirilah kan. Aku malah nak bagi kau tepuk air di dulang sendiri, basah muka sendiri kan. Jadi aku biar. Alright. Lama-lama baru dia orang faham sebenarnya. Macam yang kecaman, macam kau akan terima kecaman, confirm. Kau akan terima kritikan, confirm. Kau boleh terima kritik tu sebab barangkali dia melihat satu, tapi kita bagi tahu dia benda yang betul dia macam ni dah, supaya dia boleh terima sendiri. Tapi kecaman yang tahap-tahap dewa macam kau ni kau kena terima. Dia macam ni lah. Kadang-kadang kita kesian. Kecaman tu boleh menyebabkan orang, betul lah, saya pernah tengok ini just sembang-sembang lah, just share lah. Saya punya big boss saya number 1 dekat NSTP . Masa kita orang buat anugerah bintang popular popular bintang harian baru-baru ni dalam 2 minggu 3 minggu lepas. Kau tiket tak pernah nak bagi aku ke apa semua? Tak ada. Tahun ni tak ada penonton. Tak ada penonton. Kau jangan lupa bagi tiket kat aku. Tahu tak yang My Big Boss ni, dia duduk termenung tersandar macam orang hilang anak sebab ABP BH kena kecam bagai nak gila, sampai ada yang kata buat solat hajat nak batalkan ABP semua macam-macam. Kena kecam gila-gila punya. Memang teruk bagai, sedangkan tak ada penonton pun. Tapi saya tengok minggu lepas Gegar Vaganza buat, penonton datang dia tak kecam pula. Kadang-kadang adakah Malaysia ni dia punya kecaman dia terpilih. Yang ini dia kecam, yang ni tak. Selektif. Seriously, selektif. Kan? Selalunya benda tu jadi selektif sebab engkau barangkali setelah sampai tahap kejayaan, kau sudah sampai barangkali lebih dikenali dengan kaedah yang betul. Maka cara orang-orang yang tak berkenan dengan kau ni, dia akan buat benda macam itulah. Kan? Kecam gila-gila apa semua gini-gini, tapi dia tengok juga. Aku dulu buat program TV kan. Lepas tu minggu depannya aku bacakan email yang orang tulis kan. Dia kata kenapa bercakap slow. Maksudnya bukan volume, dari segi pacing aku kenapa slow gini-gini. Aku cerita pasal orang mati, accident. Takkan aku nak gembira. Hari ini berlaku satu kemalangan, 40 terbunuh. Berita baiknya 1 selamat. Kau gila apa? Itu perangai wartawan dah. Wartawan ni saya ni just tambahan selingan. Wartawan ni kami lah ni, maaf bagi mereka sedang menonton lah, maaf ni saya nak share ni. Bila kami lepak-lepak ramai-ramai kan, tiba-tiba ada orang kata, bro, ada accident lah dekat Bawang Getih Highland. First soalan wartawan, ada yang mati tak? Oh tak ada, semua okey. Tak ada apa lah, tak best lah. Kita nak mati 4 orang. 4 orang. Oh baru excited. Wartawan punya perangai. Dulu aku cakap macam mana tak? Aku bagi contoh lah. Salam selamat. Anda bersama saya Kamal Effendi Hashim dalam KMJ. Antara hidup dan mati itu hanya ada masa beberapa detik. Aku cakap macam itu tau. Tak ada skrip, non-descript. Aku cakap, pandang kamera aku terus bercakap. Masa suara tu datang daripada usus kecil aku lah. Okay? Bukan daripada hati lagi, usus dah. Maknanya bosor sangat tu kan.
Kali dia komplain, kata apa cakap slow, cakap macam itu. Aku punya jawapan apa? Jika anda mau menonton siaran hiburan, sila tukar. Sila tukar saluran. Kerana apa saya bercakap seperti ini? Kerana setiap nyawa adalah berharga kepada saya. Maka kita harus menghormati roh si mati. Oh, kau tengok? Aku tak lari. Aku cakap direct je. Kalau orang ni perlukan penjelasan, aku okey. Kadang-kadang aku tengok orang tulis gini-gini, Kamal lah, gini-gini. Aku siap bagi nombor telefon aku lagi. Kalau tak faham, kalau nak penerangan, nak pencerahan, sila hubungi saya. Pasal kita tak pernah takut. Kan? Kita tidak jenis yang roll back. Hari ni kau cakap A, besok kau cakap B. Kita tidak boleh mempunyai sifat itu. Bila kau berada dalam satu-satu keadaan, kedudukan itu. Jadi yang dia orang ni kadang-kadang akan kecam. Kau terima. Kau kalau terima kecaman macam mana? Kau happy? Saya macam mana lah, saya sebelum saya serius dalam buat social media content, saya buat live dekat Facebook, saya juga buat social media content dekat YouTube kan, content YouTube. Sebelum saya buat secara serius, masa saya buat satu dua content, tak boleh bila kena kecam dia jadi macam tak boleh lena. Dia macam aku nak marah tapi kan orang nampak aku ni teruk. So aku kena tahan, tapi bila tahan tu dia punya menikam jiwa. Tapi sekarang ni saya pula ajar pada kawan-kawan. Bila kata macam baru ni saya punya kawan silat jugalah. Dia dah mula buat konten YouTube pasal silat. Dia membuat konten untuk tujuan dapat duit. Sebab memang betul dia dah mula dapat duit daripada YouTube. Tapi bila orang hentam sebab dia buat video silat, so ada orang kata ini silat ni haprak lah, apa nama, MMA lagi power lah semua tu. So dia stop buat video selama 3 minggu sebab dia rasa macam dia down. Saya kata alah, sebenarnya think positif. Lagi orang kecam, lagi banyak orang komen, lagi tinggi kau punya dia punya algoritma tu, dia panggil sebagai apa nama, apa tu, dia adalah istilah YouTube tu dia panggil maksudnya lebih banyak komen walaupun berbalah, lagi tinggi kau punya income. Dia kata ya ke? Dia kata yes, itu memang trend dekat YouTube dan juga Facebook Live yang ada duit lah, macam orang main game tu lah. Yalah, sebab dia tujuan dia nak dapat duit, monetize. Monetize tapi dalam konteks banyak traffic kau situ, banyak stream kau, banyak traffic kau dapat lagi banyak duit. Yes, tapi dia hampir-hampir tak nak buat dah. Dia dah hampir-hampir macam aku dah malas nak buat sebab dia kata yalah, jiwa dia kacau bila orang kata alah silat ni semua tak bagus lah, baik pergi MMA apa semua lah, dia orang kan jadi macam satu pelacuran kontroversi, you know. Orang kutuk-kutuk kau tapi kau nak buat juga sebab kau nak dapat duit. Contoh monetize. Yes. So, priority kau pada masa tu lain. Aku punya channel semua tak ada duit, tak ada. Ya, betul lah. Tak ada apa. Aku cakap benda yang aku cakap kan. Jadi kadang-kadang ada orang yang memilih jalan tu, kontroversi sales. Itu kita tidak dapat nafikan. Kalau kita yang pernah bekerja dalam bidang kewartawanan ni, kontroversi sales. Tajuk itu sales dan sell. Okay? So ramai orang yang daripada situ yang akan ini lagi bagus, lagi panjang ceritanya lagi bagus. Tapi macam budak-budak lah kan, kau dah tak boleh berjaya sangat. Contoh kau masuk lomba lari dan kau tak boleh berjaya sangat 100 meter tu, apa kau buat? Kau bentis orang sebelah. Okay? Jadi kau pun tak sampai penamat, tapi kau bentis orang sebelah kan. Lepas tu tengah-tengah lari kau batuk kat muka orang sebelah, kau kahak kan. Jadi dia pun lari tersasar misalnya. Itu je kekuatan kau ke? Kebolehan kau itu je ke? Kenapa tidak menjual kejujuran? Kenapa tidak menjual integriti kan? Jadi bagi aku benda-benda tu lah, kalau kita kena kecam ke apa semua, ada hater ni perkara biasa bhai. Hater ni orang bagi orang tak kau kan, sebab ada penyokong-penyokong yang tak suka dengan kau, misalnya tak suka dengan aku, dia pun group up, ambil 2 company, 2 battalion semua hentam kau apa semua. Terima seadanya. Dia sebenarnya yang tadi tuan sebut pasal selektif. Maksudnya memang dia orang ni memang, yalah, contoh tadi saya beri contoh pasal ABP BH dengan GV. GV buat ada penonton, dia orang tak hentam, tapi ABP BH dia orang hentam. So kenapa begitu, sedangkan dua-dua program hiburan. So memang selektif lah. Lepas tu tadi kawan saya tadi pun sebelum dia buat pasal silat, dulu dia post video-video yang bukan silat, tak kena hentam pula.
Dia buat hal silat, dia kena hentam. So masyarakat macam dia orang ni selektif Alah, terlampau. aku mula-mula dulu pun orang hentam juga kan. Apalah Ha. pergi menunjukkan macam mana penjenayah nak pecah pintu apa semua. Yes, betul. Kan? Orang semua menyampah dia ni tunjuk macam mana orang baik-baik orang tak tahu pecah pintu, sekarang orang dah tahu pecah pintu. Engkau pergi ajar pula, lepas ni semua orang tahu kan. Itu kan. Aku punya jawapan bukan comeback. Aku tak perlu comeback. Aku bagi fakta, aku cakap sebab itulah ramai orang Melayu masih lagi fikiran di tahun 60-an. Apabila rumah dipecah dan tidak ada kesan, maka mereka pun mendapat sesuatu yang tahyul telah memecah masuk rumah mereka. Okay? Dan akhirnya betul lah syaitan itu makhluk yang terkutuk. Kadang-kadang setan duduk tepi tak ada buat apa pun, tiba-tiba kau setan betul lah pecah rumah ni kan, pasal tak ada kesan. Jadi aku tunjuk macam mana cara kelemahan-kelemahan fizikal. Tetapi aku juga tunjuk macam mana nak memperkasakannya semula. Macam mana nak menambah baik. Kan? Punca tu bagaimana nak kontrol punca tu. Yes. Sebab kau tahu komposit rumah kau kena pecah, tak ada kesan pecah. Kat sini kau tengok mesti ada yang ni. Orang pun tengok, oh betul lah, ni macam mana cara kau nak perbaiki. Lepas tu aku cakap berbanding sebelum zaman aku pergi tunjuk iklan jab jadah musuh negara, jauhkan diri anda dari dadah, tapi visual kat belakang orang tengah jab kan, orang siap ikat lagi apa semua. Jap, saya punya kamera lost. Jap. Biasalah kan, bateri bukan bateri. Jadi benda-benda yang macam ini ni kita kena faham kenapa orang tu buat, kenapa macam ini. Jadi satu-satu tu bila kita faham dalam konteks, maka ia bukan menjadi satu kecaman. Ia barangkali mungkin menjadi satu kecaman kerana kita merasakan dia bercakap tentang kita. Tetapi kalau lihat konteks lanjutan dari apa sebelum disebut tu, preamble-nya, maka kita boleh lihat susunan-susunannya secara strata. Kat sinilah baru kita, oh kau nak bahan aku macam itu. Jadi orang-orang nama Fendi, aku baca kejap lah ni, bujang kilang dah koyak lah ni pada muka kan. Koyak gam balik, Cik Agah kata Sarah Zainal, haters gonna hate, boleh jalan dah, dia kata. Okay? Tiba-tiba hari ni boleh bateri habis. Betul lah. Siap baik ada kamera spare. Alamak, kamera spare ni kau cam apa ni? Kamera spare ni aku suka tengok dia punya angle lah. Webcam Kau pun canggih macam ni ni webcam murah je. Webcam Logitech je pun. Sebab ada standby. Saya lupa nak tukar bateri tadi kamera tu, sebab tadi dah buat live daripada pukul 8 lebih tadi. So tak pernah stop live hari ni. Aku nak jawab bujang kilang ni. Dia kalau aku tak jawab dia marah kan. Sekarang dia depressed, kau tahu kan, malang lagi nasib dia. Jadi malam ni kita bagi jawapan kat dia. Aku baca kejap Pak Cik, mohon jawab soalan saya. Pak Cik macho macam ni. Saya tengok Seksyen 233 Akta SKMM dan Seksyen 504 Kandungan Kesesaan ni bersifat general, Maksud saya, walaupun kedua-dua akta ini diluluskan oleh Parlimen, tetapi ada pihak tertentu mendakwa kedua-dua ini melanggar Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan kebebasan suara. Ini senang. Siapa-siapa yang cakap ini SKMM yang kata menggunakan perkataan jelek atau kandungan apa semua ni, perkataan-perkataan ayat semua ni yang bercanggah, bertentangan, maka kau cakap itu menghalang kebebasan suara. Ni kau buka mata, pergi mandi, cuci, gosok gigi, lepas tu tengok bahagian Perlembagaan Persekutuan, kebebasan bersuara tu, baca betul-betul. Jangan ambil kebebasan suara, saya ada kebebasan suara, saya boleh bersuara. Yes. Kau kalau mengaji tak habis kan, pergi belajar dulu. Kebebasan bersuara tu kena baca sampai habis tu, apa dia tulis tu. Sebab dia ada tertakluk, dia ada sekatan dia ada apa, akta hasutan, akta rahsia rasmi misalnya, printing press, okey. Kemudian satu masa dulu kita ada ISA kan. Dia ada sekatan-sekatan dia kan. Jadi siapa kata ini melanggar Perlembagaan Persekutuan? Jadi kalau melanggar Perlembagaan Persekutuan bermakna kau tak boleh bercakap. Tapi the fact kau boleh mengkritik bahagian Perlembagaan Persekutuan tu, kau hendaklah mempunyai tanggungjawab memberitahu orang bahawa kau bercakap pasal setengah daripadanya dan kau tidak memberitahu benda yang benar. Siapa-siapa yang berminat tentang kebebasan bersuara, tolong tengok dalam communication law ke benda-benda ni ada garis panduannya, kemudian ada sekatannya, ada undang-undang berkaitannya. Tapi baca tentang Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan kebebasan bersuara. Baca tu habis-habis,
Tak faham minggu depan boleh tanya. Tapi memang ramai orang dia suka menggunakan terma kebebasan bersuara tu untuk dia nak Ini kata tak panas lagi. apa saja kan. Bagi dia macam Kalau kau cakap tak pasal cuba kau cakap pasal agama rasmi, lagi lah panas. apa yang tak meja Oh. tapi dia tak baca sampai habis kan. Betul lagi baca panas. sampai habis lah. Baca sampai habis kan. Jangan baca separuh-separuh, lepas tu misleading kat orang pun terpengaruh. Apa ni, kau membodohkan orang lah. Aku suka bagi fakta baik, sebab bila aku bagi fakta, kau buatlah keputusan sendiri. Aku tak mau kau diperbodohkan, sebab itu aku kongsi fakta, kau timbang sendiri. Okay? Yes. Kalau kita tak bagi fakta macam kebebasan bersuara, aku pun cakap kebebasan suara ni dia tak benarkan saya bercakap, padahal saya dah apply dah permit, tapi kau tak ikut pun sekatan yang cakap tu. Okay? Lepas tu dia tangkap saya sebab saya bercakap pasal ni. Dia bukan tangkap kau sebab kau bercakap. Okay? Dia tangkap kau sebab kau mendiamkan sebahagian daripada undang-undang yang menghalang kau daripada bercakap. Yes. Tinggi tak rasa tu? Dalam sangat. Bukan tinggi, dalam. Cerita dengan kau cerita sekerat. Kau cerita pasal kebebasan, kau tak cerita yang sekatan tadi. Padahal dia hendaklah dibaca senapas. Kan? Kalau orang bisu, kebebasannya apa? Boleh. Kebebasan dia boleh type. Kan? Kebebasan bersuara ni menyuarakan, bukan keluar suara. Tak semestinya keluar suara kan. Tapi dalam isu hari ni dia memang lebih kepada media sosial. Isu hari ni memang lebih kepada media sosial, memang lebih kepada majoritinya yang selalunya melanggar ni, yang mengecam ni, dia orang tak berani berdepan-depan. Dia tak berani gunakan voice. Dia tak berani gunakan voice. Aku selalu kalau orang kecam, aku cakap nombor pertama, kau jangan anggap aku betul lah. Jangan anggap aku betul. Okay? Tapi kau dispute dulu fakta aku. Okay? Kalau dah memang satu dunia tu cakap 1 campur 1 tu 2, kau nafikan dulu. Kau dah boleh dispute fakta aku 1 per 1, aku terima. Okay? Lepas tu kau cakap lah apa saja. Tapi selalunya kalau kau tak boleh dispute, ini yang kau akan cuba kalih cerita, alihkan tempat lain, divert pada attention pada benda lain, sebab kau tak boleh jawab. So kau sebenarnya mencipta satu persona yang luar realiti. Barangkali pada masa itu kena check inilah. Mungkin aku tak kisah, dulu 2012 yang doktor dah MRI scan otak aku, ada apa? Ada otak. Memang ada otak. Sebab masa dia nak operate otak aku, accident ke apa, dia check. Maksudnya terbukti ada otak lah. Orang selalu cakap kau ni tak ada otak. Tapi bila aku malang bencana tu, dia orang check, ada. Memang terbukti lah, disahkan ada otak. Ni apa dia? Tak, aku pun kalau bercakap kan benda-benda tu, jadi kita bila bercakap pun kita fikir dulu sebelum keluar. Dia ada slight delay about 2 second, 7 second sebelum keluar. Sebab kita tahu kesan akibat daripada apa yang kita cakap. Separuh orang tak ada. Buran dulu baru fikir. Betul ke tak apa cakap ni? Kan? Baru dia fikir. Itu kalau mungkin dia berfikir daripada tumit ataupun buku lali. Ni komen daripada ni, respon sikit Mr. Os. Soalan kedua saya ialah beban pembuktian di bawah ketika section nak letak hasutan di mana elemen kecam, hina maki ni sebagainya, kat mana beban pembuktiannya. Ini cakap weight of evidence. Okay, beban pembuktian ini kalau hendaklah ditunjukkan oleh pengadu tu sendirilah kan. Sebab ini bukan dalam kes defamation. Ni defamation. Kalau kita cakap defamation, beban itu hendaklah ditunjuk oleh pengadu. Tetapi dalam kes ini biasanya dalam keadaan-keadaan yang bukan kes-kes sedemikian, maka beban pembuktian hendaklah ditunjukkan oleh pendakwa. Aku baca yang itulah maksudnya. Kalau dia cakap weight of evidence tu, pendakwa lah. Aku saya suka dispute fakta, sebab ramai suka bercakap menggunakan emosi dan bukannya fakta. Aku suka. Menyelesaikan hendaklah dengan otak dan rasio, bukan otot dan emosi. Ada faham? Tapi majoriti macam itulah. Saya macam mana? Ramai orang dalam media sosial tidak tidak bersandarkan fakta.
Majority Dia gitu. kena Majority. gasuk bhai. Bila dia ada media social accountnya, login-nya tergasuk jadi orang lain, kau tahu. Itu aku cakap tadi, dia virtual persona. Dia macam Jekyll and Hyde lah. Benda-benda yang kat dalam terpendam, saka-saka yang lama tu, ibarat tiba-tiba dipuja bakor kemenyan keluar tu. Sampai dia tak boleh kontrol lah. Menggigil-gigil type bhai. Macam sapu ayam dah. Kan? Kerja hari Kadang-kadang apa yang dia type tu, dia rasa yang dia dah habis bijak dah. Dia keluar dengan contoh-contoh itu, contoh ini, sedangkan benda tu mungkin sebenarnya berunsur fitnah, berunsur auta kan. Aku kalau orang nak tegakkan benang basah, aku terima seadanya. Ada dalam kes yang dahulu-dahulu bila interaksi aku, dia nak tegakkan juga benang basah lah. Aku tak kisah dia nak tegakkan. Syarat dia kena ada benang lah. Yang ini benang pun tak ada, tapi kau nak cakap tak ada buat apa. Jadi biasa yang jenis baling batu sembunyi tangan lah bhai. Benang pun tak ada, tapi menegakkan benang basah. Apa kau cerita ni kan? Jadi ini memang selalu berlaku kat luar sana. Tahu? Saka FB tu, Amran sulung Amran cakap jadi orang lain, saka FB. Sapu ayam, lama tak dengar. Zara Zainal kan. Aku bahasa-bahasa klasik ni memang ingat lah kan. Benda apa? Benda apa sapu ayam tu? Sapu ayam ni sakit ayam tu, kau tahu. Ayam bila kena dia punya ni, dia mengelupur tu. Ayam yang ada kepak. Aku tak bercakap pasal ayam yang dalam bahasa pasar. Tak. Saya faham. Kau pun tak tahu benda tu kan? Tak faham. Kau jangan angkat jam kau tinggi-tinggi. Aku menyampah tengok jam tu Kau jangan sampai aku bawa jamban di depan ni. Soalan kedua. Bujang ni aku kita lepas ni buat kelas lah. Kan? Buat kenapa? 10,000 untuk dia orang belajar ni. Soalan kedua. Untuk si bujang seorang ni. Untuk si bujang ni kena. Kau tengok. Soalan tadi terjawab, tapi sebagainya komen-komen yang biasanya melanggar ketiga-tiga section, tak tahu bagi saya berat untuk pihak pendakwaan buktikan kepada mahkamah. Ada. Alah, lu tahu mah apa macam mau fikir lagi, lu tanya saya. Kan. Okey, faham. Apa dia? Apa tu? Teruskan. Pokok yang ditanam di tepi lereng bukit adalah bagi tujuan memastikan saliran air dan hakisan tanah tidak berlaku. Itu je aku nak cakap tu. Orang kau tukar kuning, kejap lagi hijau ni. Jangan kau boleh buat saya pilih. Aku cabar kau tunjuk warna hijau. Aduh, tak payah. Tak payah. Teruskan. Tunjuk jam merah, kuning, hijau. Okey. Bagi apa nak cakap, komen-komen Malaysia melanggar ketiga-tiga section atau itu bagi saya berat untuk pihak pendakwaan buktikan kepada mahkamah. Well, bila kita cakap pembuktian, kita cakap tentang akta keterangan. Di bawah akta keterangan ada jenis-jenis evidence Ada jenis evidence saksi, kemudian dokumen, kemudian apa dia hearsay evidence, dan semua mempunyai value-value tertentu dalam satu siasatan. Dan itu boleh membulatkan perspektif atau naratif terhadap satu siasatan. So yes, dia berat, tetapi kalau kita tahu kaedahnya, kita mempunyai kita mempunyai kemampuan untuk chain of evidence tu tak putus, rantaian bukti itu tak putus, maka ia boleh memperkuatkan kes di mahkamah untuk pendakwaan. Asri Mama, benang nak tegak macam mana ya? Aku nak respon ke kau nak respon? Benang nak tegak macam mana? Ini senang. Dia tengok pada siapa yang menegakkan benang tu. Kau pakai lilin tahu macam itu ujung tu, lepas tu kau ambil jarum masuk, benang tu tegak insya-Allah. Kalau tak, guna orang lamanya. Maksudnya benang boleh ditegakkan. Boleh, ada cara dia. Kan? Bila kau baling batu sembunyi tangan, okey. Kau baling batu sembunyi tangan, lepas tu kau nak tegakkan benang basah, benang tu pun tak ada. Yelah, sekarang ni ceritanya engkau tak ada fakta, engkau tak ada punca, tapi engkau nak tegakkan benda yang tak ada. Tak ada. Mr. Oz ni apa? Dia ni saya tak maulah nak cerita panjang lebar. Tapi dia lepas ni ambil Mr. Oz je lah panel dengan Tuan Kamal Effendi Hashim. Siapa Tadi lah yang si apa? Bujang tu. Itulah Mr. Oz.
Aku Dia seorang lagi sebenarnya nama dia Osman, tapi dekat dalam ni dia pakai bujang apa. Tapi sebenarnya nama dia Osman. Osman. Ni seorang lagi pakai nama lain, Saya pakai nama lain. tapi dengan satu syarat. Nama saya ditukar kepada Osman. Osman Jelani. Oh, Okay. aku nak main Petronas tu lah. Ambil jam lagi cikgu try. Ada apa soalan untuk aku tak? Aku nak check last Okay, kan. kita bagi last question untuk semua sebelum kita menamatkan live kita untuk malam ni. Silakan tuan-tuan kalau ada last question. Ada soalan bagus. Okay. Baca kat aku punya ini semua 818 respons. Aku nak baca sikit soalan-soalan dekat pengadu aku dah jawab. Ada buat live dekat ni Insta ke? Bukan, aku masukkan dekat Insta aku jadi orang tahulah kat mana nak tengok kau. Okay. Ingatkan ada buat cross live ke tu yang saya tak faham. Bukan, pasal kawan-kawan bila undang, aku akan penuhi undangan tu. Walaupun aku sebenarnya penat tadi aku jogging. Okay, lebih kurang dalam 4 kilometer lah. 4 je. Dalam fikiran. Rasanya rasa 4 kot, tapi sebenarnya bukan 4, mungkin 2. Rasa Aku dia tak rasa. buat. Aku cakap dalam fikiran. Oh, berfikir je. Lagi teruk, tak buat Niat. pun. Oh, niat tu. Dia Niat ni terus okey. jadi. Niat ni okey, niat. Ni seorang lagi ni yang kata ni kalau dengar kat pokok-pokok ni bahaya ni, niat ni. Okey. Kan? Jadi kemudian jadi daripada situ bila kawan-kawan undang ni aku akan penuhi lah. Siapa-siapa kawan-kawan kita yang undang buat undangan kan suara ni seboleh tidak boleh tidak aku akan onkan jugalah walaupun aku nak dapatkan jadual apa semua. Tak boleh dah sebab apa program kita hari Khamis ni memang program yang orang dah tunggu dah. Memang orang tunggu, tak boleh lari dah. Kalau saya tak boleh bagi alasan Tuan Kamal Pitam macam tak masuk akal. Nak bagi alasan keluar negeri pun tak masuk akal. Nak bagi alasan luar negeri Selangor nak pergi KL bukan luar negeri. tak boleh sebab sekarang kita buat video call. So nak buat kalau pergi Kedah pun boleh lagi buat pakai phone, tak ada masalah. So tak ada alasan nak bagi. So tak boleh buat apa. Tak boleh. Siaran terkenal sebentar je lah. Hari Khamis mesti kena buat. Kecuali saya bagi alasan saya punya internet kena bar. Okay, fine. Itu fine. Takkanlah influencer menjanggut itu jam G-Shock pun tu pun mahal apa semua internet bang. Kau janganlah nak kecam aku teruk-teruk mentang-mentang aku tak pakai jam. Kan? Aku tak pakai jam. Kan? Okay. Dia kadang-kadang ada orang yang tak tahu sebab lah. Yang tak tahulah kan. Aku tak faham kadang-kadang. Ini semua membakar lain. Ini semua nak kena kecam. Allah. Okeylah. Saya nampak dah no question. So kita kena stop. Tapi aku nak cakap lah terima kasih sebab malam ni mungkin orang boleh belajar sesuatu. Bukanlah satu hot. Kita cuma cakap bertanggungjawab atas apa yang anda tulis. Sebab jika kita tidak bertanggungjawab, maka kesan undang-undang akan menimpa anda. Dan jika kesan undang-undang datang menimpa anda, kan, janganlah pula rasa teraniaya. Kan? Sedangkan kita yang menulis, kita yang melempar batu dan kemudian kita yang menyembunyikan tangan. InsyaAllah pada zaman-zaman digital sekarang, seseorang tidak boleh menyembunyikan dirinya selama-lamanya. Jejak debu digital itu akan dapat dikesan oleh pihak berkuasa. Yang demikian jadilah pengguna alam cyber yang menggunakan pengenalian diri sendiri, mempunyai disiplin dan mengetahui bahawa apa yang digunakan itu adalah bagi tujuan kebaikan. Dia simple. Saya tambah sikit lagi sebenarnya, jangan anggap apa yang kita buat boleh terlepas begitu saja. Sebab memang dah banyak bukti-bukti yang menunjukkan pembuli cyber ataupun kecaman-kecaman yang keterlaluan boleh mengheret mereka ke mahkamah. Dan memang dah ramai kena. Cuma tambah macam saya sendiri yang selalu buat live macam ni, kadang-kadang saya pun kena berhati-hati dalam saya punya statement. Sebab this is recorded. Benda ni walaupun live, benda ni berbentuk recorded. Lepas tu orang share ada yang tak berkenan kan. Betul. Tak apalah, nanti satu hari nanti apabila orang berjaya mendalami ilmu, mereka akan faham apa yang dinamakan komunikasi. Okay? Mereka akan faham apa yang kita maksudkan dan pada masa itu kita doalah supaya dia juga akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yes. Okey, Tuan Kamal ada apa lagi last word untuk mereka? Minggu depan apa dia kita punya ni? Minggu depan apa dia kita punya tajuk ataupun kita punya isu?
Aku nak cari something yang tu bukanlah sensasi atau kontroversi, tetapi satu yang orang ni tak ada, kita tanyalah tu. Kau tanya dekat bujang lah apa tajuk dia nak, kau tanyalah kat dia. Dia orang cadangkan tajuk lah, kita on je. Kalau Kan? bujang ni Kau saya buat tajuk 1 2 3, lepas tu kita tengok poll. Kalau ramai yang poll, kita terima. Kan? Aku on je babe, aku insyaAllah lah, kau tak bagi aku persediaan apa semua, 10 minit lagi nak on pun kau bagi tahu aku, insyaAllah adalah benda yang aku boleh bercakap kan. tapi saya nak cari tajuk yang kalau boleh kita tu. patut nak cakap pasal tu. Mana? Minggu ni patut kita cakap pasal yang share tu. Simpan minggu depan lah. Alah, tak Boleh? boleh. Dia orang dah untung, masuk untung tak ada cakap dengan kita babe. Dah rugi Betul. pun cari kita nak cakap pasal iShare fan, iShare apa semua kan. Tapi Jadi ramai takkan dah kena ni, kesian lah. Saya pun kesian orang. Sebenarnya ramai cerita kena. dia best apa? Bila orang bagi peringatan klasiknya. Berhati-hati benda-benda ni banyak. Dan kau bertahu, kau ilmu bos sejengkal. Ini rumah tengah lautan buat kolor. Kau cakap kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi lautan. Ni Betul. tengah lautan duduk. Bila kena je. Tak, aku itu Serius? aku bukan tak mau dengar cakap kau itu. Kau pun faham lah, dah masuk banyak sangat. Selalu yang jadi masalah ni lah, dah labur banyak sangat. Kau nak keluar pun tidak, masuk pun tidak. Yes. Sungguh? Setuju? Ni gentayangan. Di darat pun tidak, di udara pun tidak. Ini yang Okey. ini yang jadi masalah. Jadi okeylah. InsyaAllah minggu depan Rol. Ya, saya Terima satu lah. Okey, teruskan. Kalau minggu depan kau nak bagi aku buku, aku harap nanti dah 10 kali yang kita chop, dah 10 kali kita buat ni. Bagilah alamat. Bukan. 10 kali kita dah buat ni, kau pun chop 10 kali dekat satu kad. Masa tu aku boleh dapat jam pula lah. Aduh, mampoi. Okeylah, saya pun membuat satu penutup terakhir tuan-tuan. Apa keadaan sekalipun, satu benda je dalam media sosial, jangan fanatik. Jangan fanatik dengan mana-mana. Dia simple je. Jangan fanatik. Kalau kita rasa kita ni, contoh mudahlah, kalau kita rasa kita ni berfahaman A, jangan terlampau fanatik dengan fahaman A sampai kita ni sentiasa melihat B tu salah je. B tu tak betul je, duk hentam je, duk bantai je B sampai kan yang B pula duk nampak A ni salah je. So pertelagahan macam ni sebenarnya boleh mengheret A dan B ni kepada kancah yang lebih bermasalah. Itu pendapat saya. Aku nak marah tu Amran. Kenapa? Dia tanya aku boleh berenang ke? Tengah lautan, cerita pasal laut. Boleh berenang ke? Kau jangan sampai babe. Jangan sampai kan. Aku kalau nak bertanding menyelam, insyaAllah 15 tahun tak timbul pun mungkin. Saya pula masalah memang berenang, memang saya surrender habis. Ada orang belajar menyelam. Aku ada kawan seorang, dia popular jugalah, sangat popular lah. Kau sebut nama dia pun orang kenal lah. Tak macam kau kalau sebut Azrul Effendi, yang mana Kamal Effendi, yang mana yang ini sebut je nama dia. Afarul Effendi. Bukan, itu pun orang tak kenal. Itu memang betul orang yang dikenali. Kan? Tapi dia satu je kelemahan dia. Memang dia tak boleh berenang. Sama. Aku boleh berenang, tak ada masalah. Tak, saya tak boleh berenang. Kau pergi kolam budak-budak lah bila dah boleh cuti ni kan. Bila dah ni saya siap pakai tonggas tu. Masuk dalam tu saya melupur walaupun tonggas. Kau pakai gas apa? Mira ke Petronas? Orang pakai tong oksigen, kau pakai tong gas. Memang patutlah kau tak selam. Okey. Aduh. Okey babe. Alright. Semua sekali terima kasih malam ni. Kalau ada salah dan silap memang disengajakan. Yes. Okay. Jumpa lagi semua minggu depan insya-Allah pada waktu yang sama pukul 10 malam hari Khamis waktu sama. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye bye semua. Keluar baris. Yo.